Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin muslimat, terus saja kita merujuk kepada muka surat 194 ya. 194 betul ya. Hadis yang ke 391 ni buku yang ni terbitan apa ni kita punya lah ya, pustaka Nu'man ya, Darul Nu'man. Jadi yang pakai buku lain sila adjust lah ya. Ustaz tak pasti muka surat berapa yang lain, tapi masih di bawah tajuk solat sunat. Dan malam ni kita masuk cerita solat solat malam ya. Solat malam dan juga solat witir. Jadi kita terus ya, hadis 391 tuan-tuan boleh tengok ya. Walil khamsah ya. Jadi ini technicalities yang ada dalam buku kita ni ya. Maknanya pada 5 ahli hadis. Tuan-tuan boleh buka muka surat yang cuba tengok muka surat yang keempat ya. Buku ni lah. Ya, buku Bulughul Maram ni ya. Yang ini. Yang ustaz punya ni lah. Yang tuan-tuan ada buku ni. Masih. Jadi tengok muka surat 4 ya, dia ada penerangan dekat situ. Siapa yang ada pakai buku ni ya, yang Darul Nu'man ya. Yang buku lain tak ada lah ya, yang di sini. Jadi muka surat 4 jumpa ya, tuan-tuan ya. Cuba tengok muka surat 4 nombor 33, 34, 35, 36, 37. Jumpa ya. Haji Nazri nampak jumpa ya? Ada. Jadi dia ada cerita 7 ahli hadis, ada 6 ahli hadis, ada 5, ada 4, ada 3. Ni istilah yang diguna dalam kitab Bulughul Maram ni ya. Maknanya kalau tuan-tuan nak tahu apa makna macam hari ni ya, hadis 391 ni dia mula dengan walil khamsah dan pada 5 ahli hadis. Kita nak tahu 5 ahli hadis tu siapa dia. Jadi tuan-tuan kena tengok panduan dia pada muka surat yang keempat. Ya, tuan-tuan tengok 5 ahli hadis itu ialah Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah ya. Jadi yang biasa kita kata 6 lah ya, 6 ahli hadis tu yang paling biasalah. Tengok nombor 34 tu ya, ada 6 ahli hadis, Imam Al-Bukhari ya, semua ada al depan ya, tapi buku ni biasa dia drop al tu. Untuk ringkas lah ya. Tapi tuan-tuan tambahlah Al-Bukhari. Kemudian Imam Muslim, ya, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini maknanya ini pengarang 6 kitab hadis yang biasa kita dengar tu. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, dan 4 kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Itu kalau 6 orang. Tapi kalau dia sebut 5, ya, dia tak masuk Al-Bukhari Muslim. Ya, dia masuk ya 4 yang kitab sunan tu ada. Campur dengan Imam Ahmad tu jadi 5 tu ya. Jadi kalau 6 ada Bukhari Muslim, kalau 5 Bukhari Muslim tak ada, dia masukkan Imam Ahmad bin Hanbal ya. Ada beza. Kalau apa kita panggil ya, kalau 4 ahli hadis, 4 tu yang pengarang kitab sunan tu ya. Cuba tengok nombor 36 Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Ini kitab sunan ada 4 pengarang dia ya. Ustaz ulang balik, tuan-tuan kena ambil perhatian ya. Sebab nanti kita baca terjemahan tuan-tuan tak faham ya. Jadi tuan-tuan kena faham yang ni dulu. Kalau disebut 4 ahli hadis, dia 4 orang tu lah ya. 4 ni tuan-tuan tambah kat situ adalah pengarang kitab sunan. Tambah kat situ. Ya, dalam kurungan ya. Pengarang kitab-kitab sunan. Ya, Abu Daud pengarang kitab Sunan Abi Daud. At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi. An-Nasa'i, Sunan An-Nasa'i. Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Semua 4 tu adalah pengarang kitab sunan. Nama kitab tu sunan. Ya. Sunan tu plural ya, untuk sunnah. Kalau satu ya Kak Faridah, kalau singular kita panggil sunnah. Sunnah makna kebiasaan. Tapi kalau dia plural kita panggil dia sunan. Sunan tu plural ya. Sunan tu plural lah ya, dalam Quran Arabik kita panggil broken plural ya. Sebab plural ada 3 kan, ada masculine plural, feminine dan juga Sunan juga Ustaz. Apa dia tak dengar? Kan bila kita pergi Indonesia yang ada sunan itu, sunan ini. Dah banyak kali sebut dah tu Kak Marita ya.
Itu sunan apa Kak Farida? Itu sunan ulama-ulama yang berdakwah tu, ya. Bukan tu. Ustaz tak sebut pun, ya. Ini sunan ni kitab Arab ni. Kitab ulama-ulama hadis ni, ya. Ustaz pun dah terjemahkan. Sunnah singular, plural dia sunan. Ya, plural dia sunan. Tak ada kaitan dengan Indonesia tu, tak ada, ya. Jadi sunnah apa makna tadi? Kak Faridah, apa makna sunnah kalau singular? Ya. Haji Megat, apa makna sunnah singular? Sunnah apa ni? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Tolong tulis tuan-tuan. Kita tiap-tiap kali jumpa, ya. Sunnah tu makna kebiasaan. Kebiasaan siapa? Kebiasaan Nabi SAW. Kebiasaan Nabi, ya. Jadi bila kita sebut sunnah tu kebiasaan. Macam sunnah solat duha, sunnah puasa sunat, ya. Tu sunnah tu. Ya, dia sunnah kebiasaan. Kalau sunat tu maknanya benda yang dituntut untuk buat. Ya, dia lepas wajib lah. Kalau wajib, benda yang tak boleh tinggal, obligatory. Tapi kalau sunat, ya, bezakan sunat dengan sunnah. Kalau sunat, maknanya benda tu apa ni, highly recommended. Ya, highly recommended. Tapi dia tak wajib. Kalau wajib, macam solat fardu 5 waktu, itu obligatory, wajib. Tapi kalau sunat, ya, sunat maknanya highly recommended. Macam solat duha kan, solat duha tu sunat muakkadah dia panggil. Sunat yang sangat dituntut, ya, solat witir, ya, tu semua tu. Tetapi yang kita maksudkan sekarang ialah sunnah. Ya, sunnah double N, sunnah. Apa makna sunnah tu? Sunnah makna kebiasaan. Kalau dia singular. Plural untuk sunnah tadi apa Kak Faridah? Plural dia. Sunan. Ya, plural dia sunan. Tuan dah salin lah. Sunnah singular, sunan, ya, plural. Jadi dalam dalam maktabah Islamiah, ya, maktabah Islamiah tu maknanya dalam Islam, ya, Islamic Library, kita ada 4 kitab sunan yang popular. Ya, 4 kitab sunan yang popular. Boleh tengok nombor 36 tu. Ya, ada 4 kitab sunan yang popular. Jadi pengarang dia, inilah pengarang dia, ya. Jadi Abu Daud pengarang dia, pengarang kitab Sunan Abu Daud. Nama kitab Sunan tu ikut pada pengarang tu. Ya, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Jadi ada 4 kitab Sunan. Okey, ya, clear, ya. Jadi dalam Bulughul Maram kalau disebut riwayat daripada 4 ahli hadis. Inilah dia, 4 ni lah, ya. Tapi kalau dalam hadis ni, dalam hadis 391 ni, apabila disebut 5, ya, 5 maknanya bukanlah 4 ni saja. Tambah seorang lagi. Siapa seorang lagi tu Kak Maimunah? Imam Ahmad. Imam Ahmad, ya, okey. Cuma Imam Ahmad punya kitab dia tak panggil nama sunan, dia panggil musnad. Ya, catat tuan-tuan, musnad, MUSNAD, musnad. Kalau Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, nama kitab masing-masing itu sunan. Kalau Imam Ahmad, nama kitab dia musnad. Jadi kalau 5 ahli hadis, 5 ni lah, 5 orang ni lah. Tapi kalau 6 ahli hadis, 6, Imam Ahmad tak masuk. Masuk Al-Bukhari dan Muslim. Ya, kalau kitab Abu Daud, Tirmizi tadi nama sunan, kalau kitab Ahmad nama musnad, kitab Al-Bukhari Muslim dipanggil kitab sahih. Nama kitab dia, ya. Lain orang lain nama kitab dia. Ya. Jadi nama kitab dia ialah kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Kalau Abu Daud sunan, kalau Imam Ahmad musnad, ya. Itu 6 ulama hadis. Tapi kalau 7, nombor 35 atas tu, 33. Kalau 7, ya, semua 6 tu campur Imam Ahmad. Total dia 7. Ya, itu yang paling banyak lah. Ya, bila disebut 7 ulama hadis yang meriwayatkan hadis ni, maknanya Imam Ahmad pun masuk, Al-Bukhari masuk, Muslim masuk, dan 4 pengarang kitab sunan. Okey. Kak Faridah boleh tak faham? InsyaAllah Ustaz. Okey. Apakah nama kitab Imam Ahmad? Kak Faridah. Musnad. Ya. Kalau kitab kitab yang lain-lain tu, ya, yang apa, Abu Daud, An-Nasa'i, sunan. Okey, ya. Sunan tu singular ke plural? Apa dia Ustaz? Sunan.
Is it Sunnah tu singular singular. or plural? Ya. Ha. What kind of plural? Broken plural. Bukan plural. Okey, tuan-tuan, yang lain ada pertanyaan? Ya. Ada Syirin, ada soalan Syirin? Yang tadi tu tentang yang 3, 4, 5 dan 6. Ada soalan? Tak ada Ustaz. Faham. Tak ada ya. Okey, dah tahu ya. Okey, jadi itulah cerita dia. Jadi tuan-tuan kalau ada masalah boleh rujuk balik pada muka surat 4 ni ya. Okey, selesai. Mari kita tengok hadis dia. Hadis walil khamsah, ya, hadis riwayat daripada 5 orang ulama hadis. 5 ni masuk tak Bukhari Muslim, Syirin? 5 ni masuk tak Bukhari Muslim? Masuk. Tak. Mana? Tak. Ahmad aja yang masuk. Tak ada. Sorry, tak ada. Ustaz kata tadi ya. Jadi sebab tu nak tuan-tuan ingat betul-betul ya. Kalau 5 tak masuk Imam Ahmad, tak masuk Bukhari Muslim. Kalau masuk Bukhari Muslim dia jadi berapa? 6. Masuk 7. Kalau- Muslim jadi 7 lah. 7. Kalau masuk Bukhari Muslim jadi 7 lah. Jadi 7. Ya, tapi kadang-kadang dia tak 7, dia 6 saja kan. Mana Ya. kalau 7 masuk Imam Ahmad dan Bukhari Muslim. Kalau 6 buang Imam Ahmad. Kalau 5 buang Bukhari Muslim. Kalau 4 buang 3-3 Buang tu. yang 3 Tinggal tu. 4 saja. Itulah cerita dia. Tuan-tuan kena familiar kan, ya, familiarize dengan benda-benda ni. Jadi sebab kitab hadis dia akan guna macam tu. Riwayat 5 ulama hadis, riwayat 6, riwayat 7, riwayat 3, ya. So kita kena tahu. Jadi dia punya apa? Dia punya asasnya ialah 4 orang itulah. Ya, pengarang kitab Sunan tu. Ya, Sunan Abu Daud, Sunan apa ni? At-Tirmizi, Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah. Itulah asasnya, itulah 4 tu. Ya, bila kita kata 4, itulah 4 tu. Tapi kalau 5 je tambah Imam Ahmad. Ya, kalau Imam Ahmad tak ada, Bukhari Muslim ada, jadi 6. Ya. Kalau semua ada, jadi 7. Ya, macam itulah cerita dia. Okey ya, mari kita tengok hadis ni. Jadi hadis ni 5 riwayat ulama hadis ya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban tak masuk dalam yang 7 tadi tu, 6 7 tu tak masuk. Ibnu Hibban ni yang datang kemudian. Ya, ulama hebat juga Ibnu Hibban ni, ya. Nama kitab dia kitab sahih juga, Sahih Ibnu Hibban. Tapi dia tak masuk yang 4 5 6 7 tu tak masuk sebab dia bukan zaman tu. Dia zaman lain, ya. Dia datang kemudian. Ya, jadi lafaz dia apa bunyi hadis tu? Nabi kata solatul lail, solat malam itu wan nahar, dan siang itu masna. Solat malam dan siang itu 2 rakaat. Ya, tapi hadis ni ada perbincangan lah. Ya, ni disebut oleh Imam An-Nasai. Ya, jadi Nasai sebut, ya, apa ni Abu Daud sebut, apa ni Ibnu Majah dan juga At-Tirmizi termasuk Imam Ahmad. Ya, tapi Imam Nasai dia ada berbeza sikit pendapat. Dia kata salah. Ya, salah ni bukan salah dari segi perkataan tu, salah dari segi kefahaman orang. Ya, jadi apa maksud dia tu? Ya, solat malam dan siang tu 2 rakaat. Bukan Zuhur 4 ke? Bukan Asar 4, bukan Maghrib 3. Pasal apa siang malam 2? Tu soalan dia. Ya, Haji Megat, agaknya apa? Apa maksud solat malam dan solat siang ni dua-dua ni? Merujuk pada solat apa Haji Megat? Solat sunat, Ustaz. Solat sunat, ya. Okey, itu jawapan pertama, solat sunat. Ada jawapan lain? Ya, Kak Noraini, ada jawapan lain? Haji Hasan, ya, ada jawapan? Adakah jawapan? Okey, jawapan Haji Megat tu maknanya tuan-tuan setuju ataupun ada yang tak setuju? Sebab kalau tidak, ya, Imam Nasai tak akan kata khotok. Ya, jadi sebenarnya, ya, jawapan dia tuan-tuan, ya, tuan-tuan boleh tengok ke bawah tu. Menerangkan bahawa pada asalnya semua solat. Sebenarnya dia bukan cerita solat sunat je ni. Ya, jawapan Haji Megat tu betul tapi tak lengkap. Maksudnya bukan hanya solat sunat sahaja yang 2 rakaat. Semua solat, tuan-tuan jangan lupa. Ya, semua solat memang asalnya 2 rakaat. Ingat tak masa malam Isra' dan Mi'raj? Ketika Allah wajibkan, Kak Mai, ketika Allah wajibkan solat fardu 5 waktu, berapa rakaat semua solat tu asalnya? Masa di Mekah. 2 rakaat. 2. Semua 2 rakaat tuan-tuan. Mana ada 4? 2, semua 2.
Itu masa di Mekah kan. Bila yang jadi Zuhur 4, Maghrib 3 tu bila? Sejak bila? 11 Hijrah. Selepas hijrah ya. Selepas hijrah. Maksudnya masa di Mekah masih 2-2-2-2. Solat malam tahajud pun 2-2 ya. Kemudian solat yang lain-lain fardu pun 2-2-2. Bila pergi Madinah ya, barulah tambah Maghrib jadi 3, Zuhur 4 ya, Asar 4, Isyak 4. Dan solat duha kekal 2 ya. Ada solat duha kekal 2. Solat malam kekal 2 juga. Ya, itulah maksud dia. Sebab itulah ada sedikit salah faham di sini. Jadi menerangkan bahawa pada asalnya semua solat baik malam atau siang sama ada solat sunat ataupun wajib. Ya, bukan sunnah tu, solat sunat tu. Ya, betul kan? Bukan sunnah. Dia tertukar ni, ya. Dalam buku ni ada banyak tertukar, betul kan? Yang dimaksudkan bukan solat sunnah, solat sunat. Ya, sama ada malam atau siang, sunat atau wajib adalah 2 rakaat. Tuan-tuan, ya, faham betul ya? Maknanya bila disebut solat sunat, solat malam dan solat siang tu merujuk pada solat sunat dan solat fardu. Semua 2 asal dia, ya. Asalnya 2. Kemudian baru jadi 4. Jadi maknanya kita panggil ya, memang solat-solat ni memang asalnya semua 2. Ya, zaman Nabi Ibrahim pun 2 rakaat, ya. Zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, ya. Zaman Nabi Adam kita tak tahu tapi kemungkinan besar 2 juga, ya. Sebab kalau Nabi Ibrahim 2, ya, kemungkinan sebelum-sebelum tu pun 2 juga. Ya, sebab zaman Nabi Adam tu solat baru diwajibkan. Nabi Adam duduk dalam syurga tak ada solat, ya. Tak ada solat, tak ada puasa, tak ada apa. Ya, jadi bila turun ke dunia dah mula ya ada tanggungjawab untuk beribadah. Dan sudah tentu ketika mula-mula beribadah, Allah akan bagi yang ringan. Macam kita juga, ya. Ketika di Mekah, Allah bagi ringan. Semua 2 rakaat. Nanti bila di Madinah, ya, dah iman dah lebih kuat, maka baru tambah Zuhur jadi 4, ya, Asar jadi 4 macam tu. Ya, dah tentulah, ya. Kata para ulama, kemungkinan besar zaman Nabi Adam juga 2-2. Zaman Nabi Ibrahim pun 2-2 juga, ya. Sebab Nabi Ibrahim nombor 6 dekatlah dengan Nabi Adam tu. Ya, kalau Nabi Musa nombor berapa? Kak Noraini, Nabi Musa. Kalau ikut Ibnu Katsir, Nabi Musa nombor berapa? Dalam senarai 25 tu. Tuan-tuan, ya, berapa? Nabi Musa. 5. 14. Nabi Musa. 14. 15. 15. Ada yang 14, ada yang 15. Okey, ya. Jadi Ustaz sebut tadi, ikut Ibnu Katsir, according to Ibnu Katsir, Nabi Musa nombor apa? Ibnu Katsir nombor 15 Ustaz. 15. Tunjuk ni, dah tunjuk 5 dah ni, 15 tuan-tuan. Jangan lupalah, ya. Jadi kalau Ibnu Katsir 15. Ibnu Katsir tu yang lebih reliable lah. Ya. Nombor 1 sampai nombor berapa? Nombor 1 sampai Nabi sampai Nabi Ayub nombor 12 tu tak ada isu. Nombor 1 sampai 12 sama aja. Ya, nombor 1 Adam, nombor 2 Idris, nombor 3 Nuh, nombor 4 Hud, nombor 5 Soleh, nombor 6 Ibrahim tu sama. Nombor 7 Lut, nombor 8 Ismail, nombor 9 Ishak sama. Nombor 10 Yakub sama. Ya, ingatlah Nabi Yakub tu fokuslah sebab dia Israel, dia punya gelaran kan. Anak-anak keturunan dia semua Bani Israel. Jadi nombor 10 tu ya fokuslah ya. Itu Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub nombor 11 Nabi Yusuf lah. Lepas Nabi Yusuf ya kita ada Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub nombor 12. Nombor 13 tu yang baru berbeza ya. Ibnu Katsir kata nombor 13 tu Zulkifli. Ya, Zulkifli. Kerana Zulkifli keturunan Ayub, ada yang kata anak, ada yang kata bukan ya. Maknanya dia mungkin cucu ataupun cicit ataupun bawah lagi ya. Tu cerita dia. Jadi nombor 13 tu yang beza. Kalau ikut yang Raihan punya yang biasa orang duk baca ya, nombor 13 tu Nabi Syuaib. Tapi Ibnu Katsir kata bukan. Nombor 13 Nabi Zulkifli. Nombor 14 baru Syuaib. Kalau Syuaib nombor 14, Musa nombor 15 lah. Itu according to Ibnu Katsir. Tapi kalau according to yang biasa kita dah ingat ya, dia memang Nabi Musa nombor 14. Ya, Nabi Musa 14. Tapi kita pakai Ibnu Katsir, Nabi Musa 15, Nabi Harun 16. Ya, 17 18 Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Ya, Daud dan Sulaiman.
Kemudian lepas tu dah samalah. Tak ada isu lah. Ya, dah sama dah. Apa ni, apa kita panggil? Ya. 1920 Ilyas Ilyasa dan akhir tu semua dah sama. Zakaria Yunus, Zakaria Yahya Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbezaan dia tu duduk dekat Nabi Zulkifli yang nombor 13 tadi. Ya, itu saja isu dia. Okey tuan-tuan ya, selesai. Jadi kalau zaman Nabi Ibrahim nombor 6 tu 2 rakaat ya, kemungkinan Nabi yang atas-atas pun sama juga, dua-dua juga ya. Kalau zaman Nabi Musa ya, Nabi Musa masih dua-dua juga. Masih dua apa kita panggil, masih 2 waktu macam Nabi Ibrahim juga ya. Jadi kemungkinan nabi apa kita panggil, nabi-nabi yang lain pun lebih kurang macam tu. Sebab itu Nabi Muhammad ada kemuliaan. Pasal zaman Nabi Muhammad, umat dia sembahyang 5 waktu. Lepas tu bukan 2 rakaat pula. Jadi kalau kita yang layak masuk syurga dulu, memang kita kata manasabah. Sangat logik. Sebab solat kita tu lebih pada solat kaum yang lain. Ya, kita ada solat fardu 5 waktu. Ya, rakaatnya lebih pada 2. Kita ada solat-solat sunat yang banyak. Ya, solat duha, solat tahajud. Ya, qabliyah ba'diyah. Ya, kemudian kita ada Ramadan yang orang lain tak dapat, ya. Dan kita ada apa lagi kita ada, ya. Kita ada haji dan umrah. Haji, kebanyakan Nabi dan Rasul ada haji, tapi apa kita panggil umrah, ya. Umrah ada kelebihan sebab umat lain tak dapat pergi Quba sembahyang 2 rakaat di Quba dapat pahala macam pahala umrah. Orang lain tak dapat. Hanya umat Muhammad saja, ya. Kemudian digandakan solat di Masjid Haram Mekah 100,000 kali ganda. Solat di Madinah 1,000. Ya, yang itu tak ada. Orang dulu tak dapat. Kita yang dapat. Setiap satu kebaikan diganda 10. Kita juga. Jadi sebab itulah, walaupun umur kita pendek, ya, tak panjang macam umat dahulu, tetapi dari segi apa kita panggil, ya, dari segi pahala lebih banyak daripada umat terdahulu. Okey, ada soalan setakat ni tuan-tuan? Setakat apa yang Ustaz sampaikan ni, ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? Ya, Haji Megat ada apa? Ustaz, Ada lagi Ustaz? Ada. Ustaz, Ya, silakan. nak tanya, solat witir dan solat sunat yang lain ni, dia ada selepas solat fardu kan Ustaz? Ke macam mana? Maksud tak faham. Solat sunat ni macam sunat duha contoh yang Nabi buat kan. So dia memang ada masa solat masih 2 rakaat tu ke, ataupun selepas solat yang dah tukar rakaat kepada 4, 2, 3. Masa bila solat sunat ni? Setakat yang kita maklum selepas, maknanya selepas hijrah. Selepas hijrah. Maknanya selepas daripada solat fardu lah. Sebab bila Ustaz sebut selepas hijrah, maknanya selepas pindah ke Madinah lah. Ya. Solat 5 waktu ni dah diwajibkan masa di Mekah lagi. Tetapi dah towards the end lah. Ya. Maksudnya di Madinah, di Mekah kan Nabi 13 tahun dakwah. 13 tahun. Ya, 13 tahun dakwah. The first 10 years tu tak ada solat 5 waktu lagi. Ya, jadi tahun yang ke-11, ya, Nabi 13 tahun di Mekah, ya. Tahun yang ke-11 tu baru berlaku Isra' Mi'raj. Barulah ada 5 waktu tu. Ya, jadi selepas daripada 5 waktu tu barulah ada penambahan-penambahan yang lain. Itu sebahagian para ulama sebut macam tu. Ya. Cuma witir tu tu ada khilaf, ya. Sebahagian kata witir dah ada sebelum solat sebelum daripada solat fardu. Ya, macam tahajud kan. Bila kalau Dazlia tanya tahajud memang dah ada sebelum daripada solat fardu. Ya, dan tahajud pernah diwajibkan, ya. Ingat tak masa kita tadabbur surah surah apa tu? Al-Muzammil. Surah apa yang kata? Al-Muzammil, ya. Maknanya sebulan bukan sebulan, setahun, ya, para sahabat solat tahajud sehingga bengkak-bengkak kaki. Ya, dan Allah turunkan ayat 20, ya, untuk bagi tahu bahawasanya solat tahajud tu untuk umat Nabi Muhammad jadi sunat saja. Pada Nabi jadi wajib juga, ya. Jadi maksudnya bila benda tu berlaku, Al-Muzammil antara surah yang awal turun, ya. Jadi makna peringkat awal sebelum solat fardu diwajibkan sudah ada solat tahajud. Itu confirm. Jadi adakah solat tahajud tu berserta dengan witir? Ada yang kata ya, ada yang kata tak. Ya, tapi solat duha, ya, solat-solat qabliyah ba'diyah itu semua berlaku selepas daripada hijrah di Madinah saja. Okey, ya. Ada soalan? Silakan. Ada apa lagi? Tak ada. Kalau tak ada, kita tengok 392, ya.
Wa'an ya Abi Hurairah ya, hadis daripada Abi Hurairah. Abi Hurairah orang Yaman. Ya, Abi Hurairah orang Yaman, dia bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Ya, dia masuk Islam lambat. Dia masuk Islam masa Nabi dah hijrah ke Madinah. Ya, tahun yang ke-7. Ya, Nabi balik daripada perang Khaybar. Ya, Nabi balik daripada perang Khaybar tahun yang ke-7 hijrah tu. Ya, dah 7 tahun Nabi duduk Madinah. Barulah Abu Hurairah ni masuk Islam. Lambat dia masuk. Ya, tapi bila dia masuk, dia full time belajar. Dia duduk dekat Masjid Nabawi, dekat serambi masjid. Dia presiden ya, Ahlus Sufah. Mereka gelandangan ni ya, budak-budak yang orang-orang bujang ni, orang bujang yang tak ada pekerjaan, yang full time duduk kat masjid, serambi masjid untuk belajar full time dengan Nabi. Abu Hurairah dia punya presiden dia. Ya, dan beliau ya akhirnya muncul sebagai orang yang paling banyak meriwayat hadis. Kerana dia belajar full time, orang lain part time. Ya, jadi bila full time orang lain tak boleh lawan. Abu Bakar pun tak boleh lawan dia dari segi riwayat hadis. Ya, dia muncul nombor 1, 5,300 hadis dia riwayat. 5,300, paling banyak sekali. Nombor 2, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun banyak juga, tapi 2,600. 2,600 kalau banding dengan Abu Hurairah 5,300, oh jauh sangat. Yang lain tak payah tanyalah ya. Abdullah bin Umar pun kalah. Ini kan pula ya, kita kata orang-orang lain lagi kalah lah ya, itu Abu Hurairah. Pengajaran dia apa? Pengajaran dia walaupun kita late comer, macam tuan-tuan dan perempuan, sebahagian baru join grup Umi ni. Ya, grup Usrah Malam Isnin ni baru je join. Ya, tak ada masalah. Ya, kita sungguh-sungguhlah dengar balik rakaman yang Haji Nazri dah buat kan. Dengar balik Qurani Arabik, dengar balik Usrah Malam Isnin, ya, dengar balik Moses punya kelas, dengar balik Khalifah 4, ya. Tuan-tuan dengar balik semua tu. Dan sebahagiannya ustaz akan buat benda tu interrelated dan dia complement each other. Tuan-tuan akan dapat manfaat daripada 4 kelas tu. Ya, tuan-tuan dengan guru-guru lain tuan-tuan dengar. Tapi dengan yang 4 kelas ustaz tu jangan tuan-tuan miss. Ya, sebab dia complementary. Ya, dia complement each other. Dia bukan contradictory tak. Walaupun ustaz cerita Bulughul Maram, tapi dia ada cerita Quran, ada cerita sirah, ya, ada cerita fiqh dan sebagainya. Macam tu juga subjek lain. Okey, Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah kata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sabda, afdalus solah. Afdal makna yang paling utama. Ya, solat yang paling utama ba'dal faridah. Ya, Kak Faridah ambil perhatian ya. Nama Kak Faridah boleh hija 2 cara. Kak Faridah boleh hija 2 cara. Yang pertama dengan dot. Yang pertama dengan dot, faridah. Ya. Tapi ustaz dah selalu dengar orang panggil Faridah. Kalau Faridah dengan dal, Faridah. Ya, tak tahu Kak Faridah ni dengan dal ke dengan dot? Dal. Oh, dengan dal ya. Kalau Faridah mana benda yang wajib. Tapi kalau Faridah ya yang unik. UNIK, unik. Ya. Jadi unik tu maknanya lain pada orang lain. Ya, tapi janganlah unik benda tak elok pula. Unik benda baik tak apa. Ya. Macam orang lain jarang puasa sunat, kita puasa sunat. Orang lain tak sembahyang witir, kita sembahyang witir. Tu okey. Ya, tapi kalau pelik dari segi orang lain dalam bentuk-bentuk yang yang membawa kepada kemusnahan, tak naklah. Ya, yang bawa kepada kebaikan. Okey, jadi solat ya yang paling utama selepas daripada solat wajib, solat faridah ni mana solat fardu yang 5 waktu tu salatul lail. Walaupun duha besar pahala, walaupun qabliyah ba'diyah besar pahala, tapi solatul lail, solat malam ni memang yang paling utama. Okey ya, itu dikeluarkan hadisnya oleh Muslim. Maksud dikeluarkan akhrajahu tu maknanya diriwayatkan. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab dia. Nama kitab Imam Muslim apa? Apa ni Datuk Osman? Nama kitab Imam Muslim. Apa nama kitab dia? Datuk, apa nama kitab dia tu? Sahih Bukhari. Sahih Muslim. Sahih Muslim lah. Ya, Sahih Muslim nama kitab dia. Jangan sebut Bukhari pula. Bukhari tak masuk lagi sini. Ya, Sahih Muslim. Memang kitab Bukhari pun sahih, tapi di sini kita menyebut Muslim. Okey, Datuk, satu lagi. Kalau kitab Imam Ahmad, apa nama kitab dia? Imam Ahmad. Musnad. Kitab Musnad. Okey. Yang lain-lain tu kita panggil kitab apa, Datuk? Sunan. Sunan tu singular ke plural? Sunan tu plural. Sunan tu plural.
Okay. Plural, broken plural. Broken plural. Okey. Okey Datuk. Thank you. Ya. Okey, jadi sebaik-baik solat sunat ya adalah bukan solat sunnah ya. Tuan-tuan betul kan? Sunnah tu salah tu. Solat sunat. Ya, sebaik-baik solat sunat ialah solat malam. Solat malam adalah sunat ya. Itu bagi sunat ya, sunat muakkadah. Ya, jadi orang Melayu panggil sunat, satu N. Ya, satu N, sunat muakkadah. Ya, orang Melayu panggil. Okey ya, selesai. Kita pergi 393. Ya, ni dia susah sikit ya. Yang dua-dua ni ringan ya. Kita mudah faham. Nombor 3. An Abi Ayyub Al-Ansari. Yang pertama bila kita belajar hadis, kita kena kenal siapa yang dia punya narrator dia. Who is the narrator? Ya, very important. Sebab bila kita cerita pasal narrator, maknanya kita menghargai dia, kita appreciate apa yang dia telah buat kepada umat Islam ya. Sebab dengan sebab dia punya cerita tu, dia punya hadis tu, kita dapat maklumat, dapat ilmu. Ya. Daripada Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari menunjukkan dia orang Madinah. Al-Ansari Madinah. Ya, Madinah tuan-tuan ya. Abi Ayyub itu dah tentulah bukan nama dia. Abi Ayyub tu gelaran dia. Ya. Most probably dia ada anak nama Ayyub, ada anak nama Ayyub. Semacam nama Nabi Ayyub juga. Nabi Ayyub tadi nombor berapa? Haji Megat. Nabi Ayyub nombor berapa? Dalam senarai 25. According to apa? 22. Tak ingat satu Nabi Ayyub. 12. 12. 12. 12 tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kena lancar. Tak ada pilihan tuan-tuan ya. Lepas ni malam ni sebelum tidur lancarkan. Paling kurang tuan-tuan jangan hafal 25. Dia tak boleh tuan-tuan. Ya, kita hafal sikit-sikit. Apa 6 dulu, 10 ya, lepas 15, lepas tu naik-naik lah. Apa ni dalam keadaan sekarang macam ni tuan-tuan. Nak hafal 25 sekaligus memang tak dapat. Nombor 1 dengan 25 dapatlah. Nombor 1 Adam, nombor 25 Nabi Muhammad memang tahu. Ya, tapi yang lain-lain tu tuan-tuan hafal sikit-sikit. 6, the first 6. Kemudian the first 10, the first 15, ya, the first 20 and barulah ya, maknanya the whole 25. Macam tu tuan-tuan, sikit-sikit. Ya, macam kita hafal surah-surah juga kan. Surah Sajdah kan, Suratul Muluk kan sikit-sikit. 2 ayat dulu ya. 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat macam tu. Bila tak dapat ulang balik. Dia kena macam tu tuan-tuan. Bila kita bersungguh ya, Allah akan bagi. Tuan-tuan percayalah cakap ustaz. Tak ada formula Ustaz, formula. Formula dia macam tadilah, maknanya sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Datuk nak hafal 30 ayat tak mahu dia Datuk. Sikit-sikit. Satu ayat tu pun Datuk pergi half ya, half of the verse. Separuh aja ya. Tabarakallazi ya. Dapat tu tabarakallazi biyadihil muluk. Ya. Tak habis lagi ya. Ulang-ulang 1 hari, 2 hari. Take your time ya. 3 hari, 4 hari baru dapat. Tak apa. Ya, tapi kita dapat tu betul-betul. Masuk ayat kelima baru tukar. Ya, allazi khalaqal mauta wal hayata, baru sikit lama-lama ulang balik. So the secret of success is repetition. Datuk, formula dia is repetition. Ya, jadi Datuk ulang banyak-banyak kali, ulang balik. Ya, baca balik. Bawa dalam solat sunat ke ya. Tapi macam nama-nama apa semua ni macam biasalah ya. Sebut kat cucu, sebut kat orang lain saja-saja je. You all tahu tak? Ya, Ibnu Katsir dia ada dia punya sequence tu, ya, sequence of Nabi-Nabi Rasul tu beza dengan apa yang Raihan nyanyi-nyanyi tu. Ya, mesti orang pun tak pernah dengar benda macam tu. Kita bagi tahu, ya. Number 12, okey betul, ya. Nabi siapa? Nabi Ayub. Number 13 siapa? Orang pun kata number 13 macam biasalah Nabi Syuaib. Bukan. Number 13 bukan Syuaib. 13 is Zulkifli. Ya, since Zulkifli itu adalah descendant of apa ni Nabi Ayub. Ya, sebahagian kata dia anak, sebahagian kata bukan, dia adalah cucu atau cicit. Ya, jadi dia kena sebut-sebut tuan-tuan, selalu duk sebut pada orang. Ya, jadi lama-lama dapatlah. Dia macam itulah ya. Dan impossible nak dapat overnight tak boleh tuan-tuan. Ya, tuan-tuan nak overnight dekat Cerating boleh, nak overnight dekat apa kita panggil, dekat mana-manalah ya, boleh ya. Tapi nak overnight hafal tak boleh tuan-tuan. Ya, memang tak boleh ya. Okey. Selesai ya. Balik pada Abu Ayyub tadi. Abu Ayyub ni kalau tuan-tuan pergi Istanbul, okey, kita cerita travel tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Istanbul, tuan-tuan akan ziarah satu masjid yang ramai orang tak pergi.
Orang pergi Istanbul dia akan pergi Blue Mosque. Blue Mosque tak ada apa tuan-tuan. Blue Mosque tu cantik je. Ya, dia adalah sejarah ya. Tapi dia bukanlah yang paling cantik. Ya, pada sejarah yang paling cantik ialah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Betul-betul dekat Bosphorus tuan-tuan. Tepi Selat Bosphorus tu. Ya, masjid yang sangat mulia. Kerana dia adalah 7 ataupun 8 masjid paling banyak diziarah oleh manusia dalam dunia ni tuan-tuan. Lepas Masjid Haram Mekah, lepas Masjid Nabawi, lepas Masjid Quba, lepas Masjid Tan'im, ya, lepas pada masjid Qiblatain apa semua tu, Masjid Aqsa, ya, lepas pada semua tu adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di Istanbul. Kerana ada kubur dia kat situ, ya. Cuba tuan-tuan bayang, dia orang Madinah. Nabi duduk rumah dia selama setahun. Tiba-tiba kubur dia duduk kat Istanbul tu. Ya, tapi sayang orang Malaysia pergi Istanbul tak pergi pun. Orang Malaysia pergi Istanbul, ya, kebanyakannya pergi Blue Mosque, pergi Hagia Sophia, tapi tak pergi ke Abu Ayyub Al-Ansari punya mosque. Antara masjid yang penuh sesak tuan-tuan. Ya, Saya penuh pergi, sesak, Ustaz. ya. Package saya dulu dia bawa. Apa dia? Package saya dulu dia bawa. One of the first mosque we went, masjid ni. Memang sepatutnya pergilah, ya. Tapi macam tadilah, orang Malaysia ni lately baru pergi. Dulu-dulu tak pergi. Ya, dulu-dulu tak pergi biasanya, ya. Alhamdulillah lah, ya. Sebahagian daripada travel agency itu pun, ya, apa kita panggil, ya, itu pun setelah secara peribadi ustaz, secara personal, ya, bagi tahu dekat company-company itu. Ya, masa kuliah ceramah masjid surau ustaz bagi tahu. Ya, kalau nampak kawan-kawan yang buat travel tu ustaz saja je ustaz sebut. Ya, bagi dia orang buat, ya. Pasal orang kita berjalan aja tuan-tuan, ya, tapi dia tak nak ambil sejarah. Ya, berjalan je lah, naik apa kita panggil, naik hot air balloon. Tak ada masalah, naiklah tuan-tuan, ya. Tapi pasal apa Masjid Abu Ayyub tak pergi? Ya, sejarah dia. Bacakan sejarah dia. Meninggal pada usia 82 tahun. Pergi ke Istanbul tu nak bebaskan Istanbul tu daripada Byzantine Empire, tuan-tuan. Umur 82 tuan-tuan. Ya, sampai Yazid Muawiyah pun kata tak payahlah. Pak cik tak payah pergilah. Umur 82 nak pergi lagi. Dia kata jangan lupa Nabi dah bagi tahu, ya. Apa kita panggil, ya, kapten ataupun ketua, ya, raja yang membebaskan Istanbul, raja yang nikmat, maknanya raja yang antara raja yang disanjung, yang dapat kelebihan. Dan tentera dia pun dapat kelebihan, ya. Aku bukan ketua, aku tentera je. Cuba tuan-tuan bayang, ya. Dia sahabat besar. Nabi duduk rumah dia. Dia sanggup jadi tentera biasa je tuan-tuan. Umur 82 tahun. Ya, umur 82. Masa Nabi datang di Madinah, umur dia 30 tahun. Ya, 30 tahun. Maknanya tahun 52 Hijrah. 52 tahun. Maknanya setelah Nabi dah wafat 40 tahun tu, dia masih panjang umur lagi, dia pergi sana. Ya, masa dia pergi itu winter. Bila winter tak tahan, mana Arab tak tahan winter. Ya, jadi oleh kerana itu apa yang berlaku, ya? Dia meninggal Abu Ayyub. Dan dia kata jangan bawa jenazah aku balik ke Madinah. Kebumikan aku di kaki, ya, Fortress City of Istanbul. Ya, tuan-tuan kalau baca cerita dia, ya, kalau macam ustaz bawa jamaah pergi depan tu, tengok, tunjuk kubur dia, bagi tahu. Ya, jadi maknanya baru kita appreciate sahabat Nabi, ya. Jadi jangan fikir bahawasanya agama ni hanya sembahyang duha, sembahyang tahajud, ya, puasa sunat, sedekah, bukan tu je tuan-tuan. Ada macam-macam benda lagi kita boleh buat, ya. Itu kalau ustaz boleh sebut Abu Ayyub Al-Ansari meninggal umur 82 tahun, ya, di Istanbul, ya. Masa tu nama Istanbul Konstantinopel. Apa cerita dia tuan-tuan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ya, apa Nabi kata? Al-witru haqqun ala kulli muslim. Ya, witir itu adalah hakun, maknanya ketentuan yang hak, ketentuan yang benar. Ya. Ala kulli muslim, atas setiap muslim. Disebut muslim ni singular masculine, tapi dia cover, ya. Sebab dalam hadis dalam Quran bila-bila disebut masculine maksudnya masculine and feminine. Masuk dua-dua tuan-tuan, ya. Tapi kalau disebut feminin memang feminin saja. Itu gaya bahasa Arab, ya. Bila sebut feminin, feminin saja. Tapi kalau sebut masculine inklusif, masculine and feminine. Kalau sebut masculine inklusif. Kalau sebut feminin eksklusif, ya. Tak masuk orang lelaki. Ya, wahai isteri-isteri Nabi, mana isteri Nabi je lah.
dan juga orang-orang perempuan yang beriman. Ya, macam tu. Tapi kalau wahai orang-orang lelaki beriman, masuk perempuan juga. Ya, itu cerita dia. Jadi maknanya witir jangan tinggal, tuan-tuan. Ya, witir jangan tinggal. Ya. Kemudian apa lagi? Man ahabba an yutira. Ya, siapa yang suka untuk berwitir bi khamsin 5 rakaat. Ya, witir boleh 11 pun boleh, tuan-tuan. 11 boleh, 9 boleh, 7 boleh. Ni Nabi kata 5. Ya, witir 5 rakaat. Fal yaf'al, maka hendaklah dia buat. Ya, wa man ahabba an yutira bi salasin. Siapa nak witir 3 rakaat macam kita buat bulan Ramadan, fal yaf'al, maka hendaklah dia buat. Ya, maknanya 3 pun boleh. Wa man ahabba an yutira bi wahidatin, dan siapa ya yang suka untuk witir 1 rakaat macam kita selalu buat, ya, fal yaf'al, maka boleh dia buat, tak ada masalah. Ya, boleh 5, yang biasa Nabi buat 5, ya, Nabi buat 3 biasa, dan Nabi pun pernah buat 1. Alhamdulillah Nabi buat 1, kan. Bolehlah tengok, bolehlah tiru yang tu. Ya, kalau Nabi buat 3 je, ya, ataupun 5, memang nak kena buat 3 atau 5 lah, tapi Nabi pernah buat 1, yang tu lah, ya. Cuma alhamdulillah Ramadan di Malaysia kita buat 3. Ya, tu cerita dia. Diriwayatkan oleh arba'ah, 4 ni siapa ni Haji Megat? 4 ni siapa Haji Megat? 4 perawi hadis ni. Semua yang namanya Sunan, Tirmizi, yang mengarang. Ya. Lagi satu lagi tadi, ya. Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Ya. Haji Megat tak ikut dia punya sekuen. Yang pertama Abu Daud dulu, ya. Mesti Abu Daud dulu sebab itu yang paling tua. Yang paling tua, ya, Abu Daud. Lepas tu apa ni, Tirmizi. Ya, lepas tu An-Nasa'i, dan akhir sekali Ibnu Majah. Boleh letak Nasa'i ujung pun boleh, sebab Nasa'i tu paling muda, tapi dia dari segi seniority ilmu. Ada orang dia muda tapi dari segi ilmu senior. Ada orang dia senior umur tapi mungkin ilmunya kurang. Ya, macam itulah. Jadi Abu Daud biasa disebut dulu. Abu Daud, At-Tirmizi, ya, boleh sebut An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ibnu Majah yang last. Ya, Ibnu Majah yang last, ya. Ustaz, tapi Ustaz saya nak bagi tanya. tambahan ilmu. Ya, silakan. Ni perawi ni 4 ahli hadis kecuali Tirmizi. Mengapa dia cakap 4 ahli hadis? Cakaplah 3 ahli hadis. Pasal apa? Ya. Pasal apa? Ya. Pasal apa nak sebut? Sebab okey, kalau 3 ahli hadis, sebab Tirmizi dia masih ada. kat depan tu. Okey, Tirmizi masih ada lagi. Okey, saya faham. Okey. Pasal kalau 3, Tirmizi masih ada lagi. Termasuk dia kena Tirmizi. sebut macam tu. Tuan-tuan boleh sebut, ya. Kalau 3, ya. Baik, Ustaz. Jadi maknanya boleh juga nak sebut 3 pun boleh, ya. Tak boleh. Tapi 3 ada Tirmizi dalam dia. Betul. 3 ahli hadis, kalau 4 Abu pun Daud, Tirmizi ada Tirmizi dalam dan dia. Tapi alah dia cakap kecuali Tirmizi. Okey. Maknanya kalau 3 Ibnu Majah tak masuk. Betul. Kalau 4, okey, kejap Cap. Kalau 4 ni pasal okey, soalan Cap tu bagus. Pasal apa tak sebut 3 je? Ya. Sebab kalau sebut 3 Ibnu Majah tak masuk. Tapi kalau sebut 4 Ibnu Majah masuk. Okey. Kecuali Tirmizi. Dia macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham yang 3 tu without Ibnu Majah. Kalau 4 all the sunan. Ya. Maknanya kalau 4 all the sunan punya apa kita panggil, ya, apa ni, penulis kitab tu. Ya. Jadi author of all the 4 sunan tu tadilah Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau sebut 3 Ibnu Majah dah tak masuk. Sedangkan hadis ni diriwayat oleh Ibnu Majah juga. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, Ustaz harap tuan-tuan boleh faham, ya. Tuan-tuan tengok balik yang panduan tadi muka surat 4 tu. Ya, boleh, ya? Tuan-tuan, kalau tak boleh tak apa, Ustaz terangkan balik. Ya. Okey, yang lain silakan, ya, siapa nak tanya, ya. Haji Nazri okey ke, Haji? Okey, alhamdulillah. Ustaz. Okey, ya. Yang lain, ya. Dazlia okey? Ada soalan silakan. Alhamdulillah Ustaz. Okey. Faham Ustaz. Okey, terus, ya. Ya. Yes. Jadi siapa nak buat 3, 5 boleh, 3 boleh, 2 boleh, siapa yang suka 1 pun boleh, tak ada masalah, ya. Jadi hadis ini 4 orang riwayat patutnya, tapi Tirmizi tak riwayat. Jadi tinggal 3. 3 tu termasuk Ibnu Majah. Ibnu Hibban yang datang kemudian ni, dia ulama hadis juga tapi dia datang kemudian. Dia tak hidup sezaman dengan yang bertujuh tadi tu. Yang bertujuh tu sezaman.
Ya, yang bertujuh tu Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan 4 sunan, author of sunan tu, mereka ni hidup sezaman. Bukan maknanya sebaya, dia tak sebaya tapi sezaman. Ya, sezaman tu maknanya dia pernah jumpa. Ya, satu dengan lain tu. Macam Imam Bukhari, dia pernah jumpa Imam Ahmad. Imam Muslim pernah jumpa Imam Ahmad, macam tu, ya. Dan imam-imam lain tu pernah jumpa pula dengan apa? Dengan apa ni, apa kita sebut Al-Bukhari, dengan Muslim dan sebagainya. Macam itulah. Dia hidup sezaman. Sezaman tu mungkin dia beza jauh juga, ya. Contoh kita kata seorang darjah 6, seorang darjah 1, tapi dia jumpa. Ya, contoh kita kata Datuk Osman, ya, dia RMC. Ya, orang tanya, Datuk ni menteri ni dulu RMC. Oh, that's apa, he was my senior. Ya, maknanya senior macam mana Datuk? Masa I form 1, dia form 6. Tapi sezaman lah. Sezaman, tapi umur jauh lah, beza 6 tahun. Macam tu maksud dia, ya. Jadi masa kita dekat Kak Mai, masa dia dekat TKC dulu, ya, orang tanya, ni apa ni, Datin ni dulu masa you punya time ke? Dia kata sezaman lah, tapi bukan satu kelas. Berapa jauh beza? Masa dia form 5, I form 2. Macam tu. Itu maksud sezaman, tuan-tuan. Bukan sebaya, ya. Tuan-tuan jangan samakan. Boleh faham, ya? Okey. Ibnu Hibban kata sahih. Ibn As-Sa'i menguatkan, ya, menerangkan bahawa rakaat solat witir adalah ganjil. Boleh 3, boleh 5, boleh 7 dan seterusnya. Solat witir wajib dilakukan dengan hitungan ganjil. Bukan solat witir itu wajib. Tapi solat witir itu wajib dilakukan dengan bilangan ganjil. Ya, sebab itu sebahagian besar ulama hadis kata solat witir itu kalau boleh jangan pisahkan. Jangan buat 2-1. Walaupun ulama fiqh kata boleh. Imam Suyuti kata boleh 2 campur 1. Ya, tapi ulama hadis kata yang afdalnya 3 rakaat dengan 1 salam, better. Ya, much better. 3 rakaat 1 salam, rakaat kedua tidak ada tahiyat awal. Okey, Dazlia, okey ya. 3 rakaat, 1 salam, tidak ada tahiyat awal. Jangan buat tahiyat awal pula. Kalau ada tahiyat awal jadi maghrib. Boleh faham ya? Saya selalu buat 2 dengan 1, Ustaz. Masa dia tak salah, ya. Siapa yang kata 2-1 ni boleh? Tuan-tuan. Saya lah. Ya. Yang kata 2-1 boleh ni siapa yang kata? Ulama apa? Ulama hadis ke, ulama fiqh ke, ulama apa? Tuan-tuan, Ustaz sebut lah. Ya, baru je sebut. Baru 2 minit sebut, ya. Ulama fiqh. Ulama fiqh yang kata tu, ya. Sebab apa ni 2 plus 1 campur 3 plus 0 sama je, ya. Tapi ulama fiqh yang kata, ulama hadis kata tak. Ya, ulama hadis kata yang afdal ialah 3 plus 0. Ya, maknanya tidak ada tasyahud awal. Kalau selama ni dah buat 2 plus 1 tak salah. Tapi kalau 3 plus 0 afdal. Ya, tapi maknanya kalau orang tu nak pegang, dia kata saya lebih setuju 2 campur 1. Tak apalah. Ya, tak ada masalah lah sebab fuqaha, ulama-ulama fiqh kata boleh. Ya, tapi kalau ustaz kita campur. Kalau imam buat 2 campur 1 kita follow lah. Tapi kalau imam buat 3, ya, sebab di Malaysia solat witir berjamaah. Kalau imam tu buat 2 plus 1 kita follow. Kalau imam tu buat 3 plus 0 kita follow. Tapi kalau kita sendiri, kita kalau ustaz personally ustaz tu 3 lah, ya, 1 salam. Itu je cerita dia. Boleh tuan-tuan? Okey. Ada soalan? Ya, bagi Ustaz, tuan-tuan sebab kalau 5 rakaat 2-2-1 ke ataupun kalau 5 rakaat, 5 terus. Tak ada tahiyat awal, tak ada. Oh, 7 pun macam tu, 11 macam tu juga. 7 pun sama tuan-tuan. Pelik kan? Tapi tak pelik. Pelik sebab kita tak pernah buat. Ya, tuan-tuan akan terkejut. Nabi 5 rakaat, dia tak ada tahiyat awal. Rakaat pertama, 2, 3, 4 sama aja. Ya, rakaat kelima baru tasyahud akhir. Ya, Nabi biasa buat macam tu. Tapi kalau orang tu nak buat 2 campur 2 campur 2, itu dah jadi macam tahajud. Ya, 2 campur 2 campur 2 campur 2, last kali 1. Ya, tapi kalau kita buat 2 campur 2 campur 2, last kali 3 rakaat pun boleh. Last kali 5 rakaat pun boleh. Ya, terserahlah ikut pada kita punya keinginan. Tapi yang penting witir itu mesti dalam bilangan ganjil. Ya, dalam bilangan ganjil. Jadi kalau tuan-tuan buat 2 rakaat, dia tak ganjil, dia genap. Kan? Contoh kan orang Melayu, ya. Sahaja aku sembahyang witir 2 rakaat kerana Allah Taala. 2, dia dah sebut 2. Witir mana ada 2? Ya.
Nanti bila rakaat terakhir baru dia sebut, ya, saja aku sembahyang witir 1 rakaat kerana Allah Taala. Seolah-olah macam witir dia 1 rakaat je. Yang 2 tadi jumlah genap. Ya, tapi kalau dia niat aku sembahyang witir 3 rakaat kerana Allah Taala, ya, 3 rakaat. Dia memang daripada mula tu dah jadi witir dah. Pasal witir mesti 3. Witir mesti 1. Ya, dari segi logik pun tuan-tuan tengok. Tapi tuan-tuan jangan salahkan orang yang nak buat 2+1, dia tak salah. Ya, tak salah tuan-tuan. Lagipun dia bukannya wajib kan. Ya, dia sunat, tapi sunat yang sangat dituntut. Even kalau tuan-tuan musafir pun tuan-tuan kena solat witir. 1 rakaat jadilah tuan-tuan. Ya, jadi jangan tuan-tuan ingat witir ni hanya bulan Ramadan ataupun witir ni hanya pada waktu kita bermukim. Sedangkan pada musafir juga kita kena apa? Ya, kita juga kena solat witir. Ya, walaupun kita travel, ya, pergi mana-mana pun. Ya, kadang-kadang orang ni kalau pergi Mekah, pergi Madinah, ya, buat solat witir. Tapi kalau pergi London, pergi Switzerland, ya, pergi Istanbul, dah tak sembahyang witir dah. Duha pun tak buat tuan-tuan, ya. Jadi kadang-kadang, ya, kadang-kadang saja je kita lambatkan sikit, ya, lambatkan sikit masuk. Dia kata, Ustaz, dia nak buat joke kat Ustaz. Dia kata, Ustaz, zikir panjang sangat. Ustaz kata, zikir Ustaz ni, zikir panjang ni sebenarnya solat duha. Dia kata, solat duha kena buat ke masa travel? Ustaz kata, travel ke, tak travel ke, duha tu Nabi buat. Ya, dia kata, ya ke? Okey, besok semua dah buat dah. Minimum 2 rakaat. Ya, ataupun tuan-tuan nak buat 4 rakaat, tak payah baca surah panjang-panjang. Sebab bas menunggu kan. Jadi kita kalau nak cepat, ya, 4 rakaat, 2 salam, ya, ringkas-ringkas saja. Masa itulah baca qul huwallah, inna a'tayna, ya, iza ja'a nasrullah. Masa itulah, ya. Tak, ya. Solat witir ni dia sekaligus saja. Kalau nak buat sebelum tidur. Kalau nak buat at the end of tahajud, at the end of the tahajud. Ya, dia tak bagi 2. Nabi tak buat macam tu. Ya, Nabi tak buat macam tu, ya. Abu Bakar buat before sleeping, ya. Manakala Sayyidina Umar, ya, after tahajud, at the end, ya, at the end of the night, sebelum masuk waktu subuh. Jadi tuan-tuan boleh pilih sama ada nak buat macam Abu Bakar before sleeping, ya, ataupun selepas bangun daripada tahajud, ya, selepas bangun daripada tidur masa tahajud. Pilih salah satu. Jangan buat 2 rakaat dulu ataupun 1 rakaat. Tak. Memang dalam fiqh tu ada, ya, orang Malaysia dulu kita tak tahu. Ustaz pun buat dulu. Mana kita tahu masa kecil-kecil. Ya, tapi bila kita dah belajar kita tahu, bukan macam tu. Ya, you can choose either before sleeping, ya, ataupun bangun tahajud. At the end of tahajud, before subuh, ya, buat 1 rakaat ataupun 3 ataupun 5 seperti mana dalam hadis. Tu cerita dia. Okey tuan-tuan, ada soalan lain? Ya. Dalam chat tu ada apa tu, ya? Dalam chat tu, ya, Ustaz tak tengok lagi. Apa soalan dia? Tadi, ya, dah jawab, ya. Okey, thank you. Ada lain? Silakan. Apa nak tanya? Tak ada? Okey, kita teruskan tuan-tuan, ya. Tuan-tuan kalau nak tanya tuan-tuan, ya, jangan, sebab benda ni praktikal. Ya, these are the things that we perform every day, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buat salah. Kalau buat salah rugi, tuan-tuan. Ya, nanti pahala tak dapat. Kita buat salah, ya. Kita tak buat sebab kita belajar, ya. Bila kita belajar, kita tanya, betul-betul faham. Jangan kata boleh kot tak nak, tuan-tuan, ya. You must understand betul-betul, tuan-tuan. Ya, betul-betul understand. Okey, Kak Suharti ada apa, Kak Suharti? Ya, silakan. Siapa tu? Ustaz, kalau kita dah buat witir sebelum tidur, lepas itu kita buat tahajud, kita nak buat witir lagi, is that allowed or not allowed? Sepatutnya tak perlulah, ya. Sebab dalam hadis yang sahih Nabi kata, ya, tidak ada 2 witir dalam satu malam. If you have done your witir before sleeping, so bila bangun malam tahajud saja, without witir. Tahajud saja, ya, without witir. Sebab dah Nabi dah kata tidak ada 2 kan? Tidak ada 2, ya. Okey, Macam mana Kak Farida? Tadi Ustaz cakap, witir boleh buat 3, boleh buat 5, boleh buat 7. Katalah kita buat 3 dan kita tidur. Kita pun buat 1 dan kita tidur. So, I was thinking kalau kita tahajud tu boleh kita just tambah lagi kan, nak buat 5 ke, nak buat 7. Tak payah ya Ustaz? Tak payah. Sebab SOP Nabi dah bagi tahu, according to SOP tu mana sunnah operating procedure.
sunnah operating procedure dia, kalau dah buat malam, malam saja, mana sebelum tidur. Kalau nak buat at the end of the malam, buat. Ya, dia either or. Dia either or. Ya, dia bukan dua-dua nak buat. Sebab Abu Bakar macam itulah, ya. Jadi pilihlah. Nak buat style Abu Bakar ataupun style Al-Khattab, ya. Okay, Ustaz. Thank Okey, you. tuan-tuan. Ya, sama. Tuan-tuan kalau tak nak tanya soalan, tuan-tuan kena mute, ya. Jangan biarkan suara cucu keluar, tuan-tuan, ya. Dengar suara cucu. Ya, kecuali tuan-tuan nak tanya soalan. Okey, ada apa? Silakan. Tak ada. Daripada Ali bin Abi Talib sambung. Ya, Ali bin Abi Talib. Apa Ali bin Abi Talib cakap? Ali bin Abi Talib bagi tahu, ya, laisal witur bihatmin. Maknanya bukanlah witir itu kewajipan. Bihatmin tu maknanya bukanlah perintah yang jazim, ya. Maknanya bukanlah mandatory. Ya, dia bukan mandatory, tuan-tuan, ya. Kahayatil maktubah, seperti mana keadaan solat maktubah. Maktubah tu sama dengan faridah. Tadi hadis 392, tuan-tuan jumpa perkataan al-faridah tadi. Yang Ustaz tak bagi tahu tadi, nama Kak Faridah dot ke dal. Hadis 392 ada perkataan al-faridah tu, ya. Jadi al-faridah tu merujuk kepada solat fardu. Kat sini dalam hadis yang 394 ada perkataan al-maktubah, maknanya sama. Al-maktubah yang diwajibkan solat fardu, ya, yang faridah tadi pun sama. Dua perkataan membawa makna yang sama, ya. Okey, boleh, ya. Okey. Jadi kata Sayyidina Ali, Rasulullah telah bersabda bahawasanya witir itu bukan dengan perintah yang mandatory, bukan. Ya, seperti mana solat fardu, bukan. Walakin, akan tetapi sunnatun, sunnah. Ya, sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah kebiasaan, ya, yang telah dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Perkataannya itu sannaha. Ya, Haji Megat, sannaha tu fi'lun madin, past tense. Sannaha. Daripada sanna, ya, sanna yasunnu. Ya, sanna mana telah menjadikan sunat, ya, ataupun telah menjadikan kebiasaan. Ya, daripada sana, ya, yasunnu, ya. Jadi sana tu tiga huruf kan. Dia triliteral kita panggil, triliteral. Ya, ada past tense dalam bahasa Arab ni, ada yang triliteral 3 huruf, ada yang quadriliteral 4 huruf. Ada yang 5 dan ada yang 6, ya. Tapi biasanya 3. Okey, ya. Jadi riwayat Imam Tirmizi dan dihasankan. Hasan mana boleh pakailah, tuan-tuan. Hadis-hadis hasan ni hadis yang kita boleh pakai sebagai amalan. Kalau dia dhaif, nanti dulu, ya. Tapi kalau dia hasan, dia sahih, memang kenalah. Ya, kalau hasan boleh pakai. Ya, dan boleh diamalkan. Al-Hakim mensahihkan dia. Itulah cerita dia. Maknanya Sayyidina Ali dah bagi tahu bahawasanya solat malam, solat witir ni bukanlah, ya, fardu, bukan. Dia hanyalah sunat yang dituntut. Ya, walaupun dalam musafir buat juga, walaupun 1 rakaat. Okey, selesai, ya. Kalau tak ada soalan, kita pergi ke nombor 395. An Jabir bin Abdullah. Hadis daripada Jabir. Ya, Jabir tuan-tuan kenal lah. Ya, kalau Ali tadi menantu Nabi. Ya, Ali ni menantu Nabi dan Ali ni juga cucu menantu Nabi. Tuan-tuan, Ali ni 2 dia punya hubungan dengan Nabi. Dia sepupu. Ya, tu yang biasalah, sepupu lah. Dia anak angkat Nabi, tu biasa kan. Sepupu anak angkat tu biasa. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, ya, Ali juga adalah menantu Nabi sebab dia kahwin dengan Fatimah, anak kesayangan Nabi. Dan dia juga adalah cucu menantu Nabi. Ali ni cucu menantu. Maknanya Ali ni kahwin dengan cucu Nabi. Ya, dengan anak Nabi pun dia kahwin, dengan cucu Nabi pun dia kahwin. Ya, soalannya, siapakah, ya, nama cucu Nabi yang dikahwini oleh Ali? Ya, siapa nama dia, tuan-tuan? Umamah. Nama dia Umamah, ya. Umamah tu anak kepada Zainab lah. Zainab, ya. Zainab adalah kakak Fatimah, kakak sulung kan. Jadi Fatimah kan anak bongsu perempuan. Dia ada kakak nama Zainab. Zainab tu ada anak perempuan nama Umamah, cucu Nabi yang pertama. Cucu Nabi, ya. Bukan Hasan Hussein. Hasan Hussein kan anak Fatimah. Fatimah anak bongsu, dah tentulah Hasan Hussein tu kecil. Ya, tapi Zainab anak sulung.
Jadi anak dia itulah ya cucu sulung Nabi. Jadi setelah daripada Fatimah meninggal, maka maka Ali kahwin dengan Umamah. Maknanya Nabi itu jadi cucu ya, jadi cucu menantu Nabi lah. Ya, dia jadi menantu kepada dia jadi menantu Nabi, betul, dan dia jadi cucu menantu. Ya, sebab dia kahwin dua. Dengan Fatimah pun kahwin, Fatimah meninggal, kahwin dengan Umamah pula ya. Tu cerita dia. Okey, tu Ali ya. Dan kita tahu Ali ni ya, dia kena bunuh juga. Dibunuh oleh Khawarij. Ya, dia dibunuh ketika dalam perjalanan nak pergi solat subuh. Dibunuh oleh seorang Khawarij, ekstremis lah. Ya, ekstremis tu macam ISIS lah tuan-tuan antaranya ya. Yang bakar orang hidup-hidup kan. Itu ya, Islam tak suruh semua macam tu tuan-tuan. Kemudian apa kita panggil ya? Dia hafal Quran pula orang tu. Ali memang hafal Quran. Orang yang bunuh Ali tu pun hafal Quran juga. Hafal Quran, hafal hadis. Yang menariknya tuan-tuan, yang membunuh Ali tu, beliau adalah anak angkat Saidina Osman. Ya, lagilah ya. Dahlah dia hafal Quran, hafal hadis, amal kuat, ya, ibadahnya banyak, sembahyang sunat, puasa sunat. Kemudian anak angkat Saidina Osman, tapi macam tadi, ya, dia punya akidah hanya menyeleweng. Ya, dan dia telah membunuh Saidina Ali. Okey, selesai ya. Sekarang kita cerita tentang apa tadi ya, tentang seorang lagi sahabat Nabi, Jabir. Jabir bin Abdullah umur 16 tahun masa Nabi datang ke Madinah, umur 16 tahun, budak muda. Dia juga salah seorang yang banyak menghafal hadis. Ya, dia nombor berapa tu ya? Dia nombor 6 daripada 7 ya. 7 sahabat Nabi. Tadi kita cerita 7 narrator tadi yang ada kitab. Yang ini sekarang ni ialah 7 yang paling banyak hafal hadis. Ustaz dah sebut tadi kan, mula-mula Abu Hurairah Ustaz dah sebut dah tadi. Nombor 2 tadi siapa Ustaz sebut? Haji Megat. Selepas Abu Hurairah, Ustaz sebut siapa tadi? Nombor 2 yang paling banyak meriwayat hadis. Tak ingat Ustaz saya. Tak ingat ya. Siapa? Siapa tuan-tuan? Abdullah bin Umar Ustaz. Abdullah bin Umar ya, anak Sayyidina Umar. Kalau Abu Hurairah ya 5,300. Dia nombor 2. Abdullah bin Umar ya. Ibnu Umar lah biasa orang panggil, tapi nama penuh Abdullah bin Umar. Kalau Jabir ni ya, dia nombor 6. Jabir nombor 6. Abu Hurairah nombor 1 ya, kemudian Abdullah bin Umar nombor 2, Jabir nombor 6. Ya, ni dia nombor 6 tuan-tuan ya. Jadi Jabir ni budak muda lah ya. Bapa dia meninggal dalam perang Uhud. Yang 70 orang meninggal dalam perang Uhud tu, yang ada kubur dekat bukit kaki bukit Uhud tu kan. Salah seorangnya adalah bapa Jabir. Jabir sebelum bapa dia meninggal, bapa dia tak bagi dia pergi perang. Ya, jaga rumah je. Bila bapa dia meninggal, barulah dia terlibat dalam peperangan. Ya. Sedangkan sepatutnya dia boleh pergi awal lagi. Pasal masa Nabi sampai umur dia 16. Maknanya dalam perang Uhud, dalam perang Badar, umur dia dah masuk nak 18 tahun. Patutnya dia boleh pergi. Minimum age untuk perang cap berapa umur cap? 15 tak? Apa ni? 17 sorry. 17 sorry. 17 ya. Maknanya dalam perang Badar. Perang Badar berlaku tahun 2 Hijrah. Maknanya Jabir ni dah nak masuk 18 tahun. Patutnya dia boleh pergi. Bapa dia tak bagi. Ya, masa perang Uhud, 1 year after that, dia nak pergi juga. Bapa dia tak bagi lagi. Bapa tak bagi mana boleh. Sebab apa tuan-tuan? Pasal apa bapa dengan mak ni kena bagi dulu baru boleh pergi? Pasal apa tuan-tuan? Nak dapat izin mak bapak ni. Kena dapat tuan-tuan. Ya, kalau tak dapat izin, tuan-tuan tak boleh pergi jihad. Kalau tuan-tuan mati juga dalam medan jihad tanpa izin mak bapak, apa jadi tuan-tuan? Kak Mai, apa jadi Kak Mai? Apa jadi pada orang yang mati syahid tu? Derhaka. Tak syahid lah. Dia syahid. Tak dia direda. syahid. Tak direda Allah, tak dapat syahid punya status lah. Dapat. Dia dapat. Tapi dia ada problem nanti. Dekat akhirat dia ada problem. Apa problem dia? Apa problem dia apa ni? Dia terawang-awang. Apa? Tergantung apa ya? Tergantung Pontianak, Lang Suyo ya. Tergantung. Awang-awang Ustaz kan? Terawang. Ni banyak tengok drama ni ya. Mana terawang-rawang pula ya. Dekat apa ni besok di akhirat dia tak boleh masuk syurga lagi.
dia akan ditransitkan dekat satu tempat. Apa nama tempat tu? Tempat orang yang dia punya Al-Rod, akaun masih Al-Rod. outstanding. Al-Rod. Al-A'raf. Kalau Ar-Ra'du apa guruh, ya. Jadi Al-A'raf, ya. Jadi ya, Al-A'raf. Al-A'raf. Al-A'raf tu adalah surah tempat Al-A'raf. transit. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 dalam Quran. Tuan-tuan tengok surah 7 tu. Tengok Quran depan tu. Ya, catat Al-A'raf. Kalau Ar-Ra'du, kalau Ar-Ra'ad, kalau Ar-Ra'ad tu surah yang ke-13 itu surah guruh. Ya, ini Al-A'raf surah 7. Ya, Al-A'raf tu adalah tempat transit bagi orang yang dia ada isu kat dunia. Hutang tak bayar contoh, tak boleh masuk syurga walaupun dia mati syahid. Bukan tak boleh masuk syurga, boleh, tapi dia kena tahan dekat tempat transit tu. Ya, kalau dia pergi berjihad, dia mati syahid, tetap syahid. Tetapi mak ayah dia tak izin. Jadi dia pun diletakkan dekat tempat transit tu. Dan duduk tempat transit kita tak tahu berapa ratus tahun. Dia melihat orang yang masuk syurga tapi dia tak masuk lagi. Dia kena tahan. Ya, jadi sebab itulah kena dapat izin mak bapak. Jadi bila Jabir nak pergi perang Badar, bapak dia tak bagi. Sedangkan dia layak. Dia nak pergi perang Uhud, tak boleh lagi. Bapak dia tak bagi. Bapak dia yang pergi. Ya, bapak dia mati dalam perang Uhud. Ya, selepas bapak dia meninggal, tak ada siapa nak halang dia untuk pergi dah. Ya, itulah sebab dia anak sulung dalam keluarga tu, dia anak sulung. Ya, anak sulung lelaki. Jadi dia pergilah, ya. Tapi umur dia panjang. Panjang umur Jabir ni. Ya. Masa siapa kita panggil, ya. Masa Jabir meninggal, ya, berapa umur dia lebih kurang, ya. Umur dia 94 tahun. Dia antara sahabat Nabi yang panjang umur. 94 tahun. Ya. Maknanya masa Nabi sampai umur 16 tahun. Ya, maknanya dia hidup sampai dia 78 tahun lagi dia hidup lepas tu. Dekat 80 tahun umur ni. Ya, umur dia hidup masa dia selepas daripada Nabi wafat tu, ya, hidup panjang lagi. Meninggal umur 94 tahun. Dah berumur dah dia. Ya, tapi masih lagi kuat untuk berjihad. Tadi kita cerita tadi yang meninggal dekat Istanbul tadi. Siapa tadi? Datuk Osman yang meninggal kat Istanbul tadi. Siapa dia? Abu Ayub. Abu Ayub Al-Ansari. Masa dia meninggal tu berapa umur dia tadi? 82 tahun. 82 tuan-tuan. Ya, 82 nak pergi perang lagi. Ya, pencen lama dah tuan-tuan. Ya, Datuk Osman pencen umur berapa Datuk? 60 Ustaz. 60. Tak larat nak Abu Ayub 82 tuan-tuan. 82 masih pergi lagi. Naik kuda Ustaz. Macam mana? Nak angkat pedang dengan naik kuda tak boleh aku. Itulah, ya. Tapi dia pergi juga, ya. Dia pergi juga tuan-tuan. Musim sejuk meninggal, ramai meninggal tuan-tuan. Pasal musim sejuk, ya. Dia kalah. Ya, itu antara ekspedisi yang awal. Ya, boleh kata the first expedition lah untuk buka Istanbul. Kalah tuan-tuan. Kali kedua kalah, kali ketiga kalah, ya. Banyak kali kalah. 800 tahun lepas tu barulah Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya, Sultan Muhammad Al-Fatih baru berjaya tuan-tuan. Tahun 1453 kan. Ya, 1453 baru dapat buka. Ya, baru dapat buka. Ya, 1453 tu mana lebih kurang 50 tahun lah, ya. 50 tahun sebelum Melaka jatuh di tangan Portugis. Maknanya masa Konstantinopel dibuka tu, Muhammad Al-Fatih tu tuan-tuan, Melaka dah ke puncak dah tu. Ya, Melaka dah ke puncak dah tu. Ya, tu nak masuk zaman Hang Tuah dah tuan-tuan. Zaman Hang Tuah dah. Belum lagi, ya. Hang Tuah belum jadi Laksmana, tapi maknanya tak lama lah, ya. Lepas tu dia naik sebagai Laksmana dah. Hang Tuah, ya. Sebab masa Portugis menyerang Melaka, Hang Tuah dah 80 lebih umur dah. Hang Tuah dah tak jadi Laksmana, pencen dah. Ya, cucu dia yang jadi Laksmana Melaka, ya. Laksmana Koja Hasan nama dia. Ya, dialah yang menjadi menjadi pengganti pada Laksmana Hang Tuah, tapi tak sehebat datuk dia lah. Ya, jadi masa Portugis menyerang tu, Hang Tuah masih hidup. Ya, 80 lebih umur dia dah. Tapi dah tak bertugas lah. Ya, tak bertugas. Dan dia dihalang oleh Portugis, ya, untuk membantu. Maknanya dalam perjalanan Hang Tuah nak pergi ke Melaka tu, beliau telah dihalang. Ya, jadi beliau telah dihalang dan tak boleh buat apa-apa lah. Ya, orang dah orang dah tahu. Portugis dah tahu cerita dah. Hang Tuah tu, ya, cerita Hang Tuah. Hang Tuah ni ke mana-mana aja Sultan Melaka hantar dia tuan-tuan. Ya, sampai pergi ke Jepun pun kan. Ya, cerita di Jepun tu, di Okinawa, ya. Nama Hang Tuah tercatat.
ya dalam apa kita panggil ya dalam surat menyurat ya antara kerajaan Melaka ya dengan gubernur ataupun raja situlah ya di Okinawa. Ya, dah ada terbit dah tuan-tuan ya, diterbit oleh Dewan Bahasa Pustaka ya, sejarah Hang Tuah sampai ke Okinawa tu. Ya, tuan-tuan boleh beli secara online ajalah ya. Ustaz hanya cetuskan minat tuan-tuan untuk baca. Okey, selesai tuan-tuan ya. Apa kata Jabir? Jabir kata, tuan-tuan, apa dia kata? Jabir kata, qama fi syahri Ramadan anna Rasulullah. Bahawasanya Nabi pernah sembahyang tarawih ya pada bulan Ramadan di masjid. Ya, Nabi memang bangun tiap-tiap malam, tapi ada satu malam tu Nabi sembahyang tarawih di masjid. Sembahyang malam di masjid. Ya, jadi masa Nabi sembahyang malam di masjid, ramailah orang ikut Nabi. Ya, malam tu sebab Nabi keluar. Tak pernah Nabi keluar. Kemudian ya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah summantazaruhu. Kemudian ramai yang tunggu Nabi. Minal qabilah ya. Qabilah ni bukan qabilah yang apa kita panggil ya, yang clan tu bukan. Ya. Itu qabilah. Ya, ini qabilah. Qabilah ni maknanya tomorrow night dia, ya, malam besoknya. Malam ni Nabi sembahyang tarawih dekat masjid, sembahyang Masjid Nabawi lah sebelah rumah Aisyah tu, ya. Jadi malam besok bila orang tahu, orang pun sibuk dekat pasar dekat apa, orang kata malam tadi Nabi datang sembahyang dekat masjid, ya. Orang kata ya ke? Malam tu kita kata berpusu-pusu orang datang. Ya, wan sumantazaru, kemudian ramai yang menunggu Nabi minal qabilah ya, next night-nya ya, malam tomorrow night-nya orang datang. Falam yakhruj. Nabi bila tengok orang ramai sangat, Nabi tak keluar. Nabi duduk je dalam rumah ya, Nabi solat dalam rumah Aisyah saja. Ya, Nabi solat di rumah isteri-isteri yang lain lah. Ya, kalau malam tu Aisyah lah, kalau malam tu Hafsah lah. Nabi tak keluar. Ya, maknanya lepas Isyak Nabi balik dan Nabi tak keluar lagi. Ya, untuk tarawih Nabi tak keluar. Orang pun duduk tunggu sampai pagi. Subuh baru Nabi keluar. Orang pun tanya, pasal apa Nabi tak keluar malam tadi? Qala dan Nabi berkata, ya, Nabi sabda, inni khasyitu, sesungguhnya aku takut, aku bimbang, an yuktaba alaikum al-witr. Aku bimbang diwajibkan ke atas kamu solat witir. Ya, tapi tuan-tuan jangan faham secara literal hadis ni. Ya, sebenarnya bukan cerita witir je ni. Ni cerita tarawih. Cerita solat malam. Ya, tetapi sebab apa tak disebut solat malam, hanya disebut witir? Ya, kerana inilah cara gaya bahasa sastra Arab, tuan-tuan. Tu ni tinggi sikitlah, high level sikitlah. Ya, Ustaz share dengan tuan-tuan. Kerana ya, biasa dalam Al-Quran atau hadis ya, tidak disebut yang apa kita panggil, tidak disebut keseluruhan. Ya, hanya disebut one part ya of the whole thing. Ya, contoh kita kata dalam Quran, Allah kata diharamkan ke atas kamu ya apa? Ya, innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Allah haramkan makan bangkai. Allah haramkan makan darah ya. Dan Allah haramkan makan daging khinzir. Disebut daging. Ya, jadi orang pun tanya, daging saja ke yang diharam? Ya, kalau kita makan dia punya lemak macam mana? Boleh tak? Lemak bukan daging. Kalau kita makan dia punya kulit, ya, ataupun kita makan dia punya bahagian-bahagian lain, ya, dia punya apa kita panggil? Dia punya tendon ke, ya, dia punya tulang ke buat sup ke macam mana? Ya, sebab Quran tak cakap. Quran hanya kata daging saja. Ya, sebenarnya itulah gaya bahasa sastra Arab, tuan-tuan. Ya, Arabic literature tu macam tu. Ya, sebab walaupun disebut daging tetapi maksudnya the whole body. Ya, samalah macam ni. Walaupun disebut witir ni biasa kita buat siang ke malam, kan malam. Ya, walaupun disebut witir tu is satu juzuk, ya, one part of the whole thing. Ya, the whole thing tu kita panggil apa? Tahajud lah. Tarawih ke, tahajud ke. Witir termasuk tak? Tahajud masuk. Ya, jadi witir yang paling utama. Sebab witir ada pada setiap malam, sedangkan tarawih hanya pada bulan Ramadan. Ya, jadi oleh kerana itu tak disebut tarawih, tak disebut tahajud, disebut ke witir, tapi meaning dia keseluruhan tu. Tuan-tuan boleh tak faham? Kalau tuan-tuan tak faham, Ustaz terangkan balik. Kak Mariatun okey ke Kak Mariatun? Ulang balik Ustaz. Yang mana? Ya, takkan nak ulang semua kan? Yang tadi daging, okey, kejap saya tanya. Yang tadi daging babi tadi faham tak? Cerita daging babi faham. tu.
Maksudnya, okey, kalau faham terangkan balik cerita daging babi tu. Okey, disebut daging tapi yang dimasukkan keseluruhan babi. Every The part whole of body. it. Every part. Maknanya disebut satu kan. So okey. Sembahyang witir ni dia termasuk solat siang ke solat malam? Malam je. Okey, solat malam. Jadi pasal apa Nabi tak sebut solat malam? Nabi sebut solat witir sahaja, ya. Sedangkan yang Nabi buat malam tu tarawih. Nabi buat witir, Nabi buat tarawih, ya. Nabi buat tahajud malam tu. Pasal apa tak sebut tahajud? Ya, pasal apa sebut witir? Sebab di antara semua solat malam tu yang paling pentingnya ialah witir. Kerana witir dibuat setiap malam. Ya, macam kita kata daging babi tadi. Ketika orang sembelih babi, ya, khinzir, biasanya orang sembelih tu nak makan apa sebenarnya? Apa Kak Mariatun? Daging ni lah. Nak makan daging. Pasal apa tak sebut mata, kulit, apa semua sebagainya? Tak payah. Kita sebut yang the most important one. The most important one, ya, dalam khinzir tu ialah daging dia. The most important solat malam tu ialah apa? Ialah witir. Ya, seperti mana disebut daging khinzir represent the whole body of khinzir, begitu juga disebut witir representing the whole body of solatul lail, solat malam. Boleh tak faham? Boleh Ustaz, terima kasih. Okey, ya. Okey, orang lain silakan, ya. Faham Ustaz, Faham, ya? faham. Okey. Jadi kalau dalam bahasa orang putih ada tak macam tu? In English ada tak? Ada tak macam tu? Maksudnya saying something tapi kita panggil the meaning is the whole thing. Ada tak konsep macam tu? Tuan-tuan sekolah orang putih kan, ya. Ada tak macam tu? Konsep-konsep macam tu ada tak? Dalam legal ke ada ke ajasan? Ada tapi saya tak berfikir ada moment kind of thing. Ada Ustaz. Ada, ya. Konsep-konsep macam tu ada, ya. So macam itulah. Kalau ni homework untuk ajasan, ya. Kalau ajasan boleh bukanlah malam ni, maknanya waktu lain lah, ya. Kalau ajasan nak dapat benda tu, ajasan boleh WhatsApp Ustaz je, ya. Maknanya Ustaz boleh gunakan. Ya, okey, itulah cerita dia. Orang lain apa? Dalam budaya-budaya lain ada ke? Apa Kak Mai ada ke macam tu dalam English ataupun Kak Suharti ada ke? That kind of concept tu ada tak? Cannot think about it now Ustaz. Unthinkable, ya. Not this time lah, ya. Not at this moment, ya. Nak kena cari dia punya momento tu, ya. Tak apalah, nanti kalau dapat, tuan-tuan kalau dapat share dengan Ustaz, ya. Sebab kadang-kadang Ustaz tak tahu apa perkataan yang nak bagi faham kat orang tu. Ya, jadi macam Ustaz nak terjemah, ya. Macam mana nak kata sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betina. Tu nak cakap orang putih tu payah tu. Ya. Kalau Ustaz conducting kelas, ya, in English untuk orang yang English speaking, macam mana Ustaz nak terjemah sekilas ikan di air? Ya, macam mana nak sebut tu? Ya, macam mana Kak Suharti? How do we translate that? The flashes of fish. Apa dia? The apa? The flashes of The fish. flashes. We might not be known either male or female. No. Yalah. Macam mana nak sebut? Maknanya actually orang tu dia pandai sangat kan Ustaz. Maknanya ikan tu tengok sekilas dia dah tahu jantan betina kan maksudnya kan. Betul. Ya. Yeah. So in English dia macam tak ada lah. I mean there's Memang no, tak ada sebiji lah. tak ada Lah, ya. Yeah. Don't have a proverb like that lah. Memang tak ada lah. Ya, dia memang sebiji punya proverb memang tak ada lah, ya. Exactly the same tu tak ada. Tapi macam tadilah, ya, mungkin ada dekat-dekat kan. Ataupun kalau Ustaz bahasa-bahasa mudah je lah. Ustaz kata even if the fish move quickly in the water, I can tell, ya, whether it is feminine or masculine. Macam tu je lah boleh cakap. Ya, mungkin orang ketawa lah kat Ustaz kan. Tapi maknanya at least people understand enough lah. Ya, the most important thing is that the message, ya, kita panggil, ya, understood. Okey lah. Ya, sebab kita belajar kan feminine masculine kan. Ya, maknanya kalau dia kita panggil flash move, ya, in the water, ya, move quickly in the water, dia dah boleh agak dah. Tapi macam tadilah,
Mungkin ada orang tak faham. Orang Melayu mungkin dia faham lah. Ya? Tapi macam mana? Jadi susah sebab dia ada makna budaya dekat situ. Jadi bahasa Arab tu macam tu banyak tuan-tuan. Ya? So maknanya, pasal apa? Sebab tuan-tuan tengok terjemah dia kan. Terjemah dia memang tulis witir. Ya? Nabi, okey kita baca terjemahnya. Jabir bin Abdullah bagi tahu Rasulullah pada bulan Ramadan solat malam, dia tambah tu ya. Tambah sikit solat malam di masjid. Solat malam memang setiap malam Nabi solat. Ya, tapi ada tambahan ya. Tambahan tu understood daripada tafsiran dia. Ya, tuan-tuan tambah solat malam di masjid ya. Kemudian mereka meaning para sahabat yang tak sembahyang malam tadi tu, yang baru dengar cerita ya, they were waiting for him to pray with them ya. Dia menunggu pada malam yang kedua ya. The next night tu dia orang datang lagi ya. Tomorrow night-nya dia orang datang, tetapi baginda tidak keluar ya. Walam yakhruj, Nabi tak keluar. Falam yakhruj, Nabi pun tak keluar ya. Kemudian bila orang tanya balik, pasal apa Nabi tak keluar ya, Nabi kata sesungguhnya aku takut ya akan diwajibkan solat witir kepada kalian ya. Solat witir ya. Tapi maksudnya apa, cuba tengok Ibnu Hibban sahih menerangkan bahawa solat tarawih ataupun witir tidak wajib ya. Nak bagi tahu tak wajib sebab kalau Nabi buat setiap malam, Nabi takut sebab wahyu masih turun. Jadi kemungkinan Allah akan wajibkan dia ya. Tapi maksud wajib tu apa, ada beberapa pandangan. Tu kita tengoklah ulama-ulama sebut ya. Antaranya maknanya apa? Takut ya, tahajud tu diwajibkan, bukan sekadar diwajibkan, tapi tahajud tu diwajibkan di masjid. Ya, dahlah apa ni tahajud tu. Sebab apa Nabi takut? Pasal dulu pernah tak tahajud tu diwajibkan? Pernah tak? Untuk Nabi Ustaz. Dulu pernah. Tak, peringkat awal. Baru sebut surah Muzammil tadi. Oh ya betul. Sebut surah Muzammil tadi. Ya betul. Tahun. Maknanya Nabi takut dulu punya kewajipan tu, yang tahajud dulu tu, yang setahun masa dekat Mekah tu, Allah wajibkan balik. Ya, tu Nabi bimbang. Nabi tak bimbang diri baginda, Nabi bimbang umat dia tak mampu. Ya, dahlah kena buat tahajud setiap malam. Lepas tu kena buat kat masjid pula. Oh, satu hal lagi. Ya, sebab tu Nabi bimbang, takut diwajibkan tahajud tu. Ya. Kemudian misi secara berjamaah pula. Dahlah tahajud tu wajib, kena buat secara berjamaah, kena datang masjid pula. Oh, tu beratlah. Ya, memang sangat berat pada umat Nabi. Ya, sebab tu Nabi tak buat. Kemudian Nabi juga bimbang, takut tahajud tu diwajibkan ya pada bulan Ramadan saja. Nabi nak tahajud pada bulan-bulan lain juga. Ya, jadi Nabi ada kebimbangan. Ya, sebab tahajud ni special lah ya, untuk umat Muhammad ni special. Ya, jadi oleh kerana itu Nabi bimbang kalau Nabi buat sepanjang Ramadan, nanti Allah wajibkan sepanjang Ramadan sahaja, luar Ramadan tak. Itulah antara ya kebimbangan Nabi ya dalam menjawab soalan ni lah tuan-tuan. Ada soalan silakan ya. Solat witir dan solat tarawih dan solat malam adalah sunnah. Pasal apa sebut solat witir saja? Sebab witir yang paling utama dalam solat malam. Ya, witir yang paling utama. Even kalau orang tu tak bangun tahajud pun, witir masih kena buat. Kerana witir yang paling utama tuan-tuan. That's why sebut witir. Tak sebut solat malam. Ya, that's why sebut daging. Tak sebut the whole body yang lain kan. The rest of the body. Sebab apa? Sebab cukuplah sebut satu yang paling important. The most important one. Ya. Tapi representing the rest of the body. Ya. The rest of the night. The rest of the solat. Itulah cerita dia tuan-tuan. Boleh tak faham tuan-tuan? Haji Megat okey Haji Megat? Ya okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Cuma ada satu hadis mengatakan bahawa kalau kita solat malam, kita tinggalkan imam tak habis lagi, kita tinggalkan imam. Jadi kita tak dapat pahala solat malam tu kan. Kalau ni lah. Hadis tu masa bila disebut untuk Ramadan ke ataupun untuk malam-malam lain juga? Kebiasaannya Ramadan ya, pasal tarawih tu yang disunatkan berjamaah. Solat tahajud dia tak sunat berjamaah, boleh buat ya, tetapi dia tidak disunatkan berjamaah tarawih tu. Ya, jadi memang hadis tu sahih, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi ya. Nabi kata apa kita panggil ya, iza apa tu dalam hadis tu ya,
Siapa apa yang ni, meninggalkan ya, imam. itulah nak ingat dia punya teks Arab dia, ya. Apa ni, siapa yang solat malam bersama imam, ya. Man qama ma'al imam hatta yansarif, ya. Jadi apa ni, sesiapa yang solat malam bersama imam, ya, sampai imam selesai. Maknanya kalau kita mula bersama imam tu, ya, tarawih tadilah, imam pun angkat takbir Allahu akbar, ya, 2 rakaat pertama kita pun ikut, masuk 2 rakaat kedua ikut lagi sampai imam habis. Sama ada imam buat 8 rakaat ke 10 ke, ya, ataupun imam buat 20 ke malam tu, kita kena ikut sampai habis lah. Dan kutibalahu, ditulis, dicatat baginya, ya, apa ni, qiyamul lailatin, ditulis atau dicatat baginya pahala qiyamul lail pada malam tersebut. Ya, dia dapat pahala qiyamul lail pada malam tersebut. Tapi kalau dia sembahyang, contoh kan, ya, imam buat 20, dia buat 8 saja, maka dia tak dapat pahala qiyamul lail daripada ibadah tadi. Dia dapat pahala tarawih, tapi dia tak dapat pahala qiyamul lail macam dia ibadah sepanjang malam tu, tak dapat. Ya, jadi itu merujuk kepada tarawih. Ya, kerana tarawih yang berjamaah, sembahyang tahajud tak sunat berjamaah. Tapi kalau buat tak salah. Pasal Nabi pun membenarkan Abdullah bin Mas'ud ikut Nabi. Nabi benarkan Abdullah bin Abbas masa dia tidur rumah Maimunah ikut Nabi. Maknanya tak salah buat berjamaah, tapi bukan tuntutan. Tuntutan berjamaah untuk malam adalah tarawih. Itu jawapan dia. Boleh tak faham? Okey, baik. Terima kasih. Boleh, ya? Okey. Jadi soalannya, tuan-tuan dah tahu tadi kan? Haji Megat tanya, tu merujuk pada solat malam secara umum ataupun tarawih? Jawapannya tarawih. Ya, man qama ma'al imam hatta yansarif. Sesiapa yang solat malam bersama imam. Solat malam yang dimaksudkan adalah tarawih dan witir, ya. Cuma macam tadilah, ya. Kalau apa kita panggil, ya, kalau sebahagian para ulama, ya, di negara Arab dia tarawih saja, witir masing-masing buat di rumah, ya. Tetapi di Malaysia kita dah package kan. Salah tak? Dia tak salah. Ya, tak salah, ya. Sebab kadang-kadang bila kita tidak witirkan sekali pada malam tu, bila balik rumah ramai yang tak witir pula. Jadi, ya, para ulama kita di Malaysia ni dah melihat apa ni, dah observe lama dah. Orang Melayu ni kalau tak witir sekali dengan imam, dia tak buat kat rumah. Jadi dia package kan. Salah ke tak salah, ya. Tapi kalau macam Nabi biasanya witir tu sendiri, melainkan di masjid lah. Masa Nabi iktikaf, Nabi tak balik rumah. Ya, iktikaf 10 malam terakhir, Nabi semua buat di masjid. Dah tentulah witir juga buat di masjid. Cuma tak adalah cerita Nabi buat secara berjamaah kan. Tapi macam tadilah, ya, secara logiknya berjamaah lah. Pasal Nabi tak pergi tempat lain dan Nabi pun tak ada arah kan. Okey, kita tarawih je, witir sendiri-sendiri, tak ada dengar. Jadi bila tak ada dengar, kita tak boleh buat teori lah. Ya, kita kena package kan, ya, benda tu dengan mengatakan bahawasanya oleh kerana tak ada dengar Nabi cakap benda tu apa ni asing-asing, maka ketika Nabi solat, ya, apa ni 10 malam terakhir Nabi iktikaf di masjid, maka Nabi package kan, ya. Jadi maknanya ada hujah lah, yang Malaysia ni ada hujah lah. Tapi kalau waktu-waktu lain Nabi akan buat di rumah bersendirian, ya. Tuan-tuan pernah dengar tak, ya, apa ni, Datin Lin pernah dengar tak Nabi sembahyang malam, ya, bersama dengan isteri dekat rumah? Pernah dengar? Datin Lin pernah dengar? Lepas dia kejutkan Aisyah kan, Ustaz? Betul, kejut betul. Ya. Tapi pernah dengar tak apa ni, Aisyah jadi makmum di belakang Nabi solat malam? Pernah dengar tak? Tak pasti, Ustaz. Ya, sebab jawapan dia kalau setakat Ustaz punya bacaan dan kajian tak pernah dengar. Pasal solat malam ni memang sendiri-sendiri. Nabi mengejutkan para isteri, betul. Nabi mengejutkan anak dan menantu, betul. Tetapi Nabi bersembahyang berjamaah bersama mereka tak pernah dengar. Melainkan, ya, hadis apa ni, cerita Abdullah bin Abbas, dia tidur rumah Maimunah. Bila dia tidur rumah Maimunah, ya, kemudian Nabi bangun malam, dia pun bangun, dia tengok Nabi ambil wuduk macam mana. Dia pun ikut. Nabi nak solat, dia pun ikut, dia duduk sebelah kiri, ya. Hadis tu sahih, dia duduk sebelah kiri, Nabi isyaratkan, Nabi tarik dia supaya pergi sebelah kanan. Sebab kalau makmum seorang, dia duduk sebelah kanan. Ya, Abdullah bin Abbas yang cerita tu. Ya, dan solat tu adalah solat malam, menunjukkan tahajud. Kalau ada orang ikut nak jadi makmum kita, boleh.
Ya, Nabi solat di belakang rumah Fatimah juga. Ya, Abdullah bin Mas'ud yang ikut Nabi pun sabit juga. Maknanya Nabi tak halang kalau ada orang nak ikut. Tapi Nabi tak war-warkan. Nabi tak kata, okey malam ni kita akan buat tak. Yang Nabi keluar tadi, Nabi keluar macam tu je. Nabi tak buat announcement. Apa ni, tomorrow night, bila para sahabat tunggu, Nabi tak keluar. Ni hadis yang kita baca ni. Falam yakhruj. Ya, hadis yang ke-395. Maknanya tuan-tuan, sembahyang tahajud ni memang bottom line dia, kita buat sendiri-sendiri je tuan-tuan. Tak payah cerita kat orang. Ya, tak payah bagi tahu orang, tak payah announce, tak payah buat secara berjamaah, tak payah. Ya, tapi kalau nak buat sekali-sekali dengan family boleh tak? Macam kita ada gathering contoh kan? Ya, kita ada family gathering, ya weekend ke atau cuti sekolah ke, ya kita ambil satu weekend. Kemudian datuk ataupun bapa tu, ya dia mengimamkan solat malam bersama dengan family. Salah tak? Jawapannya tak salah tuan-tuan. Boleh. Tapi dia tidak menjadi kebiasaan Nabi. Tuan-tuan kena faham. Ya, macam tadi dia sebut apa? Ya. Hadis 394. Benda tu ialah apa? Walakin sunnatun sannaha Rasulullah. Ya, melainkan dia adalah satu kebiasaan yang Nabi biasakan. Nabi biasakan. Ya, tu Nabi biasakan solat witir. Ya, tapi kalau solat berjamaah untuk tahajud, Nabi tak biasakan. Tapi kalau orang nak ikut, Nabi benarkan. Tapi tak dibiasakan. Tu tuan-tuan kena faham dia punya bahasa tu. Ya. So itulah cerita dia. Okey tuan-tuan, dah 11:05. Tadi Ustaz mula lambat, ya, 15 minit. So Ustaz dah ganti. Tuan-tuan ada soalan, silakan. 1-2 soalan lagi kalau ada sebelum kita tamat. Ada apa? Ustaz, Ya. kalau yang macam dekat masjid-masjid last 10 nights tu, kebiasaannya akan ada imam yang akan apa orang kata lead the prayers lah. So it includes the tahajud also, no Ustaz, selalunya lah kan. Memang betul. Memang tahajud sekali. But it's not necessary lah maksudnya Ustaz, ya. Tapi sebab kita dah 10 malam terakhir dan Nabi pun mengimamkan solat para sahabat. Ya, masa Nabi 10 malam terakhir, ya, Nabi mengimamkan solat para sahabat. Para sahabat ikut di belakang Nabi. Even for sampai tahajud. Ya, memang sampai tahajud. Maknanya macam Mekah buatlah. Ya, Mekah Madinah buat, di negara Arab buat, Masjid Al-Aqsa buat, di mana-mana buat. Ya, tarawih, balik rehat kejap, lalu tu bangun malam balik untuk tahajud. Sampailah sahabat kata, kami bimbang tak sempat makan sahur. Sahabat kata, kami bimbang tak sempat makan sahur. Maknanya nak tunjuk Nabi solat tu sampai apa kita panggil, ya, towards the end tu, sampai dah hujung, tapi masih sempat lagi. Sahabat kata macam tu. Maknanya sahabat ikut Nabi di belakang Nabi sebab Nabi baca panjang. Ya, jadi maknanya benda tu dah sabit dalam hadis menunjukkan bahawasanya Nabi mengimamkan. So tak salah lah. Tapi dia bukan menjadi kebiasaan hanya 10 malam terakhir Ramadan saja. Bukan bulan-bulan lain tak. Ya, cuma macam Ustaz sebut sekali-sekali, ya. Tengok macam apa kita panggil? Ya. Dr. Abdullah Yassin contoh, ya. Bila dia buat program, ya, jamaah pergi bersama-sama dengan dia, ya. Haji Hassan pun mungkin biasa, ya, dengan Dr. Abdullah Yassin. Bila pergi ke tempat dia, masjid dia di Batam tu, ya, ada tak buat solat tahajud berjamaah? Ada. Ya, ada buat. Ya, tanya Ustaz Sofwan pun sama juga, ya. Jadi maknanya tapi dia bukan menjadi kebiasaan. Ya, kebetulan kita dah duduk, ya, di situ, kebanyakannya tidur di masjid. So ada yang nak pergi hotel lah kan. Tapi kalau dia nak datang untuk bersama, ada tak buat? Jawapannya ada. Tapi bukan kebiasaan. Ya, kalau kita buat kebiasaan macam Nabi biasakan, dah Nabi tak biasakan. So macam itulah cerita dia. Ya. Okey tuan-tuan, ada apa? Silakan. Satu lagi sebelum kita tamat. Kalau ada. Bolehlah kalau kita nak sendiri-sendiri kan. Kalau solat tahajud tu kita nak buat sendiri-sendiri. Walaupun depan kita tu kita tengok ramai yang berjemaah kan. Kita buat sendiri-sendiri sebab kita nakkan kekhusyukan tu. Ya, dia tak salah. Tapi dia boleh jadi fitnah pula. Tuan-tuan kena tengok. Ya, apa ni, dah ada orang imam mengimamkan solat, ya, tiba-tiba orang lain buat sendiri-sendiri. Dia jadi macam, dia boleh jadi fitnah pula tuan-tuan. So kena jaga jugalah. Ya, jangan sampai macam tu, ya. Sebab kita duduk dalam masjid. Ya, unless masjid tu besar, ya, ada ruang, ya. Jadi mungkin kita boleh cari ruang-ruang tempat yang agak isolated, ya. Tapi kalau tempat pun tak berapa besar ruang solat,
Ya, kita tengok orang lebih-lebih lagi imam tu baca agak kuat sikit, ya, sebab solat malam boleh baca kuat, angkat suara. Jadi macam mana? Haji Megat rasa macam mana? Kalau macam tu lah, orang sembahyang depan, dia kita buat sendiri, walaupun tujuan itu untuk khusyuk kan, sendiri kan. Tapi macam mana? Boleh timbul fitnah tak, tuan-tuan? Boleh timbul fitnah. Tapi imam kena faham tak usah kuat sangat. Pasal kadang-kadang dia 2-3 saf je kan. Dia tak betul lah. Dia tak perlulah kuat sampai satu masjid dengar dia punya suara. Tapi itulah yang berlaku. Yalah, tapi kalau ada orang dia masa tu dia tak nak solat, dia nak baca Quran ke apa ke kan. Yalah. Itu. Yalah, tapi ganggu. Fitnah tu yang kita takut fitnah lah. Kena masing-masing kena faham lah, ya. Maknanya guru-guru sebelum Ramadan ni kena cerita balik. Dalam Ramadan pun kena cerita balik, bagi tahu peringatan dan sebagainya. Ya, kerana kalau tidak nanti dia jadi macam tadilah, terlalu kuat sampai mengganggu kan, ya. Sedangkan solat malam tu Nabi biasa buat sendiri. Cuma macam tadilah, ya, 10 malam terakhir tu biasa Nabi mengimamkan. Kalau daripada hadis-hadis, banyak hadis-hadis tu kebanyakan Nabi mengimamkan. Sebab sahabat ikut. Sehingga macam Ustaz sebut tadi, sahabat rasa sempat ke nak sahur atau tidak. Takkanlah Nabi tak sahur kan? Sebab sahur tu yang membezakan ibadah puasa Muslim umat Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Ya, dan pada sahur itulah ada keberkatannya, ya. Inna fis sahur barakah. Ya, sesungguhnya pada sahur itu adalah keberkatan. Jadi dah tentu Nabi berhenti, ya. Tapi sahabat di belakang tu rasa, sempat ke kita sampai peringkat begitu. Macam Abdullah bin Mas'ud kan, dalam hati dia kata, terlintas pada hati aku perasaan jahat. Maknanya lama sangat Nabi solat ni macam aku nak mufarakah aja. Ya, dia yang sebut. Ya, dia sebut, ya, disebut balik oleh para ulama lah, ya, dalam kitab-kitab syarah hadis. Okey tuan-tuan, ya, terima kasih pada tuan-tuan sanggup dengar, ya, dan mencatat, ya. Jadi benda ni tak habis lagi, banyak lagi, panjang lagi tuan-tuan, ya. Kitab Bulughul Maram ni sangat menarik tuan-tuan. Kitab yang sangat bernilai, ya. Tuan-tuan boleh beli, ya. Tuan-tuan kalau suka, tuan-tuan boleh beli yang itulah, English version ni tuan-tuan, ya. Yang dipublish oleh Darul kita panggil, ya. Yang di Saudi tu tuan-tuan, ya. Darul apa tu? Dekat Saudi tu, Darul apa? Buku di Saudi tu. Ya, banyak buku-buku publisher dia, ya. Bukan Darul Fikir, Darul apa tak ingat, ya. Tapi maknanya banyaklah, ya, dia punya buku-buku terjemahan dia, dan ada dia punya nota kaki dia tu. Ya, nota kaki tu yang bagus tuan-tuan, ya. Nota kaki dia dan juga dia punya brief explanation. Tuan-tuan baca, sangat menarik tuan-tuan. Ya, tuan-tuan gabunglah, ya. Tuan-tuan yang comfortable baca English, ya, boleh baca, ya. Tapi macam tadilah, tuan-tuan kena banding. Bulughul Maram kita ni pun dah bagus dah, ya. Tapi ada benda-benda yang kadang terjemahannya kurang tepat, ya, yang ustaz top up lah, ustaz tambah, ya. Macam cerita-cerita perawi hadis tu tak banyak. So kita kena tahu juga. Ya, siapa Ali ni, siapa. Ali tak apalah kita kenal kan. Macam Jabir siapa dia, ya, Abu Hurairah dan sebagainya. Jadi kita tahu situasi dia, ya. Masa bila, waktu mana, Mekah, Madinah, ya, baru kita tahu. Okey, sekadar tu, terima kasih kepada semua Haji Haji Nazri, ya, untuk rakaman, dan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Ulang kaji balik tuan-tuan. Ya, the secret of success Datuk Osman tanya tadi, ya. Secret of success, repetition lah, ulang balik, tengok balik. Kalau tak faham tanya, buat nota dan sebagainya, ya. Sekadar tu, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua yang ada. Khairan semua orang. Ya, terima kasih. Wa antum jazakumullah khairan. Terima kasih Haji Nazri. Jazakumullah Haji Nazri. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang hadir, yang telah bayar yuran. Terima kasih. Yang belum bayar lagi, nanti I will transfer tonight. Thanks. Okay, terima kasih.